العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmah-Mu dan limpahilah pada kami khazanah rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami, luaskanlah kefahaman kami, lapangkanlah dada kami dan mudahkanlah perjalanan urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada peserta webinar pada malam ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu sekali lagi, kali ketiga, webinar kali ketiga, iaitu kursus intensif perubatan Islam terapi ruqyah syariah kali ketiga. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dirahmati, dinaungi dan juga diberkati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pengisian pada malam ini kita akan membedah kitab. Datuk Seri Ustaz Muhammad Suhaimi Rozali akan membedah kitab Perisai Kebal Menangkis Kejahatan Jin dan Syaitan, iaitu fasal kelima ataupun bab kelima, di mana perbincangannya akan tertumpu kepada beberapa pintu masuk syaitan untuk merosakkan hati. Yang keduanya, bagaimana syaitan dapat membolos masuk ke dalam jasad manusia. Dan ketiga, beberapa pintu masuk syaitan, iaitu ada 17 cara yang akan dibincangkan oleh Datuk Seri Ustaz Muhammad Suhaimi bin Rozali. Saya tak nak mengambil masa yang panjang dalam mukadimah saya ni. Cuma saya minta peserta webinar pada malam ini mute mikrofon masing-masing, tak nak mengganggu perjalanan. Dan keduanya, sekiranya terdapat soalan, saya rasa pengarah program telah pun WhatsApp borang untuk tuan-tuan dan puan-puan isi sebarang jua permasalahan pencerahan yang diperlukan daripada Datuk Seri Ustaz Muhammad Suhaimi bin Rozali, ataupun boleh menaip di dalam ruangan chat yang berada di bahagian bawah. Alhamdulillah, pada ketika ini kita dah ada 73 peserta berada di talian. InsyaAllah saya serahkan webinar ini kepada Datuk Seri Ustaz Muhammad Suhaimi bin Rozali, iaitu untuk membincangkan fasal kelima daripada kitab Perisai Kebal Menangkis Kejahatan Jin dan Syaitan, iaitu yang pertamanya membicarakan atau membedah buku isu beberapa pintu masuk syaitan untuk merosakkan hati, bagaimana syaitan boleh memboloskan diri masuk ke dalam jasad seseorang, dan juga pintu masuk syaitan sebanyak 17. Dengan segala hormatnya dipersilakan Datuk Seri Ustaz. Ustaz, mikrofon Ustaz. Mic. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada Cik Amirul, moderator kita pada malam ini, yang dikasihi pengarah program kita, dan seterusnya peserta-peserta seminar, webinar kursus perawat, dan juga rakan-rakan Facebook yang mana saya live sekali pada malam ini, untuk memberi sedikit peluang dan ruang kepada mereka yang tidak ikuti kelas ini untuk mengikuti secara umum. Facebook live ni saya tak buat lama, saya hanya akan ke udara lebih kurang setengah jam saja. Kejap. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, minggu ni adalah merupakan minggu yang ketiga dalam kita membincang tajuk berkaitan dengan buku daripada Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang bertajuk Perisai Kebal. Kita sudah maklum Syekh Wahid Abdul Salam Bali ini antara pakar ruqyah syariah yang berada di Timur Tengah. Jadi dalam buku dia ni, dia ada 6 bab. Bab pertama dia cerita pasal berkaitan dengan dunia jin. Dia cerita berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan hadis, bukti-bukti dalam Quran, bukti-bukti dalam hadis.
yang bercerita berkaitan bahawa jin ini memang wujud dan bukan sekadar wujud, tapi jin mengancam kehidupan kita manusiawi di atas muka bumi Allah. Jadi bila kita dah tahu kewujudan jin, kita belajar yang kedua, bagaimana hubungan jin boleh masuk ke alam manusia. Iaitu salah satu ilmu yang dipelajari namanya ilmu sihir. Tajuk yang kita bincang pada minggu lepas. Okey. Apa kaitan pula dengan tajuk yang kita nak bincang pada minggu ini? Minggu ini minggu yang ketiga. Dalam buku Syekh Wahid, bab ini adalah bab yang kelima sebab buku Syekh Wahid ni dia bahagikan kepada 6 bab. Tapi bab ketiga dan bab keempat ni bila saya membuat pengkajian, ianya agak kurang penting sedikit untuk kita ambil sebagai maklumat dalam perawatan. Ianya sekadar maklumat umum yang boleh kita baca sendirilah. Jadi dalam buku Syekh Wahid, kesimpulan dia dalam 4 minggu ni kita nak fokus pertama nak tahu pasal dunia jin, yang kedua nak tahu hubungan jin dengan manusia, bagaimana kita masuk alam dia, macam mana dia masuk alam kita. Yang itu kita dah bincang pada minggu lepas. Okey, pada minggu ni Syekh Wahid memfokuskan kepada satu tajuk berkaitan dengan pintu-pintu kemasukan jin. Jadi jin ni bila dia nak masuk ke dalam tubuh badan kita ni, dia ada pintu. Pintu. Macam kita nak masuk rumah lah. Bila kita nak masuk rumah, seseorang kita ada pintu, kemudian kita ada tingkap. Boleh tak kita masuk ikut suka hati kita? Tak boleh. Begitulah juga dengan jin. Dia ada pintunya, dia ada tingkapnya untuk dia masuk ke dalam tubuh badan kita. Okey. Sebab itu, di antara perkara yang perlu kita kenali potensi di dalam tubuh badan kita ni, pertama kita kena kenal dulu komponen. Kita kena tahu dulu benda yang duduk di dalam badan kita ni, antara komponen yang kita tak nampak tu apa? Pertama, kita sebut dengan akal. Akal kita tak nampak. Yang kedua, kita tak nampak adalah nafsu kita. Yang ketiga, kita tak nampak adalah syaitan. Yang keempat, yang tak nampak adalah qalbu. Ada 4 benda yang tak nampak ni, yang duduk di dalam hati kita, yang duduk di dalam tubuh badan kita. Jadi kalau kita tengok dekat sini, dalam bab yang ketiga ini, kalau tuan-tuan tengok mukadimah yang disebut oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, saya baca sikit dia punya ni dia. Bila kita masuk kepada beberapa pintu, pintu kemasukan jin dalam tubuh badan ni, dia sebut dekat sini pintu dia ada lebih kurang 17 pintu. Okey, tapi kita tengok pintu kemasukan jin, sebelum kita masuk kepada pintu kemasukan jin ni, Ibnu Qayyim kata, dia kata hati ni, dia cerita pasal hati lo, qalbun. Hati ni adalah pagar utama. Hati ni, ingat hati adalah pagar utama untuk benda halus itu masuk ke dalam tubuh badan kita, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW bahawa hati ni adalah ibarat raja. Jadi hati ni kita nak kena jaga. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok 17 pintu kemasukan jin ke dalam tubuh badan kita ini, boleh dikatakan semua persoalan itu berkaitan dengan hati kita. Saya kata dah tadi, persoalan berkaitan dengan benda yang tak nampak dalam tubuh badan kita ada 4. Ingat, ada 4 benda persoalan yang tuan-tuan kena jaga, semua kena jaga. Apa dia? Pertama namanya roh. Pertama namanya roh. Roh kita nak kena jaga dan nak kena tahu roh tu apa benda. Satu. Yang kedua, nak kena tahu nafsu dalam tubuh badan. Apa kategori-kategori nafsu yang disebut oleh ulama-ulama kita. Benda ni tak boleh main karang ikut akal fikiran kita. Mesti mengikut metodologi yang telah disusun oleh para ulama kita. Kena kenal nafsu. Dan sekarang ni kita nak kena kenal nafsu kita ni duduk tingkatan nombor berapa? Ulama kata nafsu ada 7. Amarah, lawamah, mulahamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, insanul kamil. Persoalan dia, nafsu kita duduk nombor berapa? Agak-agak tuan-tuan tahu tak? Kalau tuan-tuan tak tahu, maknanya tahap nafsu kita ini berbahaya. Maka proses untuk kita mengikuti mujahadatun nafsu
dia mesti melalui proses ilmu tariqat ataupun ilmu suluk ataupun disebut dengan ilmu tasawuf. Yang itu tentu kena mempelajari, kena masuk pondok, kena cari-cari tok guru. Kerana untuk guru yang mursyid sahaja, mereka yang boleh memantau kita punya hati kita ini yang betul-betul nak balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ramai orang keliru pada hari ini. Ramai orang keliru di saat mereka mencari guru-guru yang mursyid ini, kebanyakan mereka mencari itu adalah guru-guru yang mereka rasa mereka hebat, tapi sebenarnya kehebatan itu dilindungi oleh makhluk-makhluk yang mereka tidak nampak. Okey. Jadi saya beritahu tadi, pertama sekali benda yang kita kena tengok dalam badan kita rohani. Saya beritahu ada rohani. Jadi tuan-tuan kena tengok rohani tuan-tuan sihat ke tak sihat. Macam mana nak tahu rohani kita sihat? Macam mana kita nak tahu rohani kita sakit? Rohani yang sihat, bila baca Quran tak ada rasa lazat. Bila sembahyang tak ada rasa lazat. Bila baca Quran tak ada rasa lazat. Hidup tidak ada perisa, itu rohani yang sakit. Dia rohani ni tuan-tuan, dia sebenarnya dia macam jasmani kita. Kalau pemakanan jasmani kita ni, kita makan tak jaga time, kita makan tak cukup, kita punya vitamin kita makan tak ikut masa, makan tak ada cara dia, tuan-tuan dan puan-puan, maka daripada segi jasmaninya ianya akan merosakkan jasmani kita. Begitulah juga dengan rohani kita. Rohani kita memerlukan pemakanan roh, namanya pemakanan roh. Salah satu daripada pemakanan roh yang dalam terapi saya selalu buat iaitu terapi roh, namanya pemakanan sunnah. Terapi roh yang saya selalu buat dengan wangi-wangian. Yang tuan-tuan buat berawatan dengan saya bekalkan wangi-wangian itu adalah salah satu item ataupun disebut dengan pemakanan roh. Itu satu. Yang kedua saya kata tadi, kita kena kenal pasti nafsu yang ada dalam tubuh badan kita ni nafsu jenis apa. Saya sebut tadi nafsu ada 7, amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, insanul kamil. Di antara setiap nafsu ini, dia ada zikir-zikir tertentu untuk menaik tarafkan nafsu daripada amarah pada lawamah. Contoh nafsu amarah ni adalah nafsu yang sentiasa mengajak kita buat benda-benda yang tidak baik. Buat benda-benda yang tidak betul. Macam mana kita nak naikkan nafsu kita daripada amarah kepada lawamah? Maka ulama kata, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Ihya Ulumuddin, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Tarbiyatin Ruhiyah yang ditulis oleh Said Hawa, dan tuan-tuan boleh tengok juga dalam kitab Al-Mustakhlis fi Tazkiyatun Nafs, tuan-tuan juga boleh tengok dalam kitab Sairus Salikin. Kebanyakan ulama telah menyusun di antara zikir yang perlu tuan-tuan guna pakai untuk rawat masalah nafsu tuan-tuan adalah zikir La ilaha illallah. Kemudian proses nak ambil zikir La ilaha illallah ni kena ada guru, kena talqin depan guru. Kemudian guru tu kena pantau tahapnya. Bacaan zikir itu perlu dibaca minimum 70,000 kali untuk naik kita punya tahap. Jadi apabila kita nak bawa naik tahap itu, kita perlukan kepada proses, kita memerlukan guru. Sebab itu saya kata dalam perjalanan untuk kita ambil ilmu-ilmu yang kita nak ambil ni tuan-tuan, jangan anggap mudah. Kita perlukan seorang guru yang mursyid yang boleh bimbing kita, dalam arti kata kita perlukan juru latih. Kalau tuan-tuan nak jadi pemain badminton yang profesional, tuan-tuan mesti kena ada jurulatih yang pandu dan pantau tuan-tuan dan puan-puan. Tiba-tiba hari ini kita nak ma'rifatullah. Kita nak menempuh satu jalan yang kita tak tahu. Tiba-tiba kita tidak mengambil ilmu ini dengan disiplin yang betul. Akhirnya kita akan ditipu. Itu saya bagi satu contoh. Maknanya rohani kita, nafsu kita. Kemudian lagi satu benda yang kita nak kena jaga adalah hati kita. Jadi Syekh Wahid ni dia fokus hati. Sebab dia kata hati ni adalah perisai. Ini kita punya poin pada malam ini. Ingat poin kita pada malam ni apa tu Said Hawa, apa tu Ibnu Qayyim, dalam mukadimah ni dia kata apa? Hati itu adalah ibarat raja. Hati itu adalah perisai. Sebab itu cara untuk nak jaga hati ni, nak hidupkan hati ni, caranya adalah dengan zikrullah. Jadi bila kita nak zikir pada Allah, tak dengar.
Minta ini sikit ya. Tuan-tuan dan puan-puan dengar tak saya punya suara? Dengar, alhamdulillah. Nah, okey, terima kasih. Okey tuan-tuan. Dengar. Jadi apa yang tuan-tuan nak kena fokus pada malam ni, kan dia ada 17 pintu kemasukan. Dalam semua pintu kemasukan ni saya nak rumuskan yang perlu dijaga hanyalah satu sahaja, iaitu pintu utamanya kemasukan jin dalam tubuh badan kita ni adalah hati kita. Hati kita. Hati kita. Kenapa nak kena jaga hati? Sebab hati itu ibarat raja. Jadi persoalan dia, kita nak kena tengok pintu syaitan ni dia masuk ke dalam tubuh badan kita ni melalui apa? Cuba tuan-tuan perhati di antara 17 pintu. Cuba tengok satu-satu. Kita nak baca malam ni satu-satu pintu ni memang tak sempat lah. Cuma saya nak bagi tahu poin penting agar tuan-tuan boleh faham. Kenapa ulama menekankan konsep kena jaga hati? Ada orang kadang-kadang dia jaga hati ni ikut pandangan dia. Sebenarnya nak jaga hati ni, kita kena jaga iaitu faktor kemasukan yang menjadi penyebab kepada hati kita sakit. Itu yang kita kena jaga. Okey. Jadi pintu kemasukan syaitan, saya straight to the point ya. Saya kata tadi, raja yang kita nak kena jaga ni raja kita. Kalau raja tu beriman, semua anggota akan beriman. Anggota tu maknanya mata, kepala, semua ni lah anggota-anggota badan kita. Sebab raja kita itu adalah roh kita ataupun kita sebut dengan qalbun ataupun hati kita. Qalbun salim, hati yang selamat inilah yang nak balik pada Allah, tuan-tuan. Roh kita yang selamat ini nak balik pada Allah. Tubuh badan kita, jasad kita akan habis, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi balik pada persoalan hati ni, tuan-tuan dan puan-puan, apa makanan hati? Benda ini ada kaitannya dengan pintu kemasukan jin dalam tubuh badan kita. Okey. Disebut oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam kitabnya, kita ambil yang pertama dulu. Pintu kemasukan jin, pintu besar, pintu gerbang kemasukan jin ke dalam tubuh badan seseorang, pintu gerbang utama. Tolong tulis, tolong ingat, tolong faham, tolong hadam. Yang pertama, jin dia nak masuk dalam tubuh badan kita bukan sebab ibadat kita banyak, tapi disebabkan kerana kita jahil. Jahil bahasa Arab. Bahasa Melayu kita sebut bodoh. Ataupun bahasa yang lebih rendah sikit, tidak ada ilmu pengetahuan. Ini punca utama. Ingat punca utama, jin masuk ke dalam tubuh badan kita disebabkan kerana kita tidak punya ilmu pengetahuan. Okey. Persoalan berkaitan dengan ilmu pengetahuan, Ustaz, ilmu apa yang kita nak kena belajar, Ustaz? Ini satu persoalan. Ni saya nak cerita pada malam ni secara umum. Okey. Antara ilmu yang kita kena belajar, pertama sekali adalah ilmu berkaitan dengan tauhid. Ilmu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ilmu tauhid ni, ilmu apa kita nak kena belajar? Minimum kita bermazhab dengan mazhab Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Minimum kena belajar sifat 20. Minimum. Itu syarat wajib. Sifat 20 kena belajar. Siapa tak belajar jadi apa? Maknanya berdosa sebab ilmu tu fardu ain. Kena belajar dulu. Wujud artinya ada, lawannya tiada, mustahil ada, wajib ada petanda ada, Allah Ta'ala itu wajib sekali alam. Macam kita duduk mengaji kat pondok-pondok. Jadi ilmu tauhid wajib belajar. Okey, itu contoh. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, ilmu yang kita kena belajar selepas daripada ilmu tauhid, maknanya ilmu kenal Allah, ilmu kenal Rasul, ilmu kenal Islam. Jadi 3 benda asas ni kena belajar dulu. Apa dia? Pertama, ilmu kenal Allah. Ma'rifatullah. Dalam ma'rifatullah ini ada macam-macam lah. Kalau tuan-tuan tengok dalam masyarakat kita, kalau belajar ilmu tauhid, kena cari guru yang belajar ilmu tauhid. Cari guru yang disebut dengan ahli sunnah wal jamaah. Kerana Nabi kata, golongan aku akan terbahagi kepada 73 puak.
semuanya adalah neraka kecuali satu sahaja, iaitu golongan ahli sunnah wal jamaah. Macam mana nak cari golongan ahli sunnah wal jamaah? Yang itu tuan-tuan pelajari dekat luar sana lah. Kalau dalam negara kita ni jangan risau, kebanyakan jabatan-jabatan agama yang mengajar, ustaz-ustaz yang mengajar di masjid dan surau kebanyakan dipantau oleh jabatan agama. Dan jabatan agama ini tetap ada perempuan kalau dalam negara kita ini bermazhab dengan mazhab Asy'ariyah, bermazhab dengan mazhab Al-Maturidiyah yang mempelajari sifat 20, maka dia tak ada isu besar. Pergi mengaji dekat masjid dan surau. Kita ada jabatan agama, kita ada mufti. Itu satu, ilmu tauhid kena belajar. Yang kedua, kena belajar ilmu berkaitan dengan hadis. Kena tahu ilmu berkaitan dengan hadis. Hadis pula ada banyak, tak ada perempuan. Ada Bukharinya, ada Muslimnya, ada Sunan Nasa'i, ada Sunan Tirmizi, ada Sunan Abi Daud, ada Sunan Ibnu Majah, ada banyak. Saya nak cerita ni betapa banyaknya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masyarakat kita, menjadi satu kesalahan masyarakat kita, tak banyak yang nak belajar ilmu. Yang banyak dalam masyarakat adalah beramal tanpa ilmu. Betul? Yang banyak dalam masyarakat kita beramal tanpa ilmu. Ini menjadi masalah besar, pintu kerosakan dan juga pintu kemusnahan umat disebabkan kerana mereka tidak ada ilmu pengetahuan. Jadi, jalan untuk lawan dengan jin bukan sekadar zikir, tapi tutup pintu kemasukan jin ke dalam tubuh badan seseorang, iaitu dengan tutup pintu gerbang utama dia. Apa dia pintu gerbang utama dia? Iaitu kejahilan. Ingat, pertama belajar ilmu tauhid. Yang kedua belajar ilmu hadis. Paling tak ada ilmu hadis, belajar hadis 40 yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahumullahu ta'ala. Pergi kedai buku, cari. Ada 40, cari. Harga tak mahal pun. Lebih kurang RM20, RM30. Kalau kita kata kita sayang pada Nabi, cinta pada Nabi, kenapa tak ada buku hadis kat rumah kita? Siapa yang dah ada, alhamdulillah. Jangan sekadar ada, balik baca hadis. Yang ketiga, bila kita kenal hadis, kita kenal Nabi. Yang ketiga, belajar bab Islam. Islam menguruskan kehidupan kita daripada kita bangun tidur sampai urusan pemerintahan. Tak ada satu pun dalam agama kita yang Islam tinggalkan. Dalam semua, al-Islam huwa dinun syamilun yatanawwalu mazahiru hayatu jami'ah. Islam ini adalah peraturan hidup yang lengkap. Bab perkahwinan, bab muamalah, bab jual beli, bab apa, semua dah ada dalam Islam. Jadi maknanya bila ambil Islam, ambil secara keseluruhan. Jangan hanya nampak Islam di masjid. Tapi urusan dekat luar itu, kita tidak meletakkan Islam sebagai ad-din. Kita tidak meletakkan Islam sebagai cara hidup. Sebab itu syaitan mudah mengganggu kita. Itu saya bagi contoh. Okey. Maknanya ilmu yang kita kena pelajari, kalau Said Hawa dia kata ilmu usul salasah. Ada 3 ilmu. Ilmu kenal Allah, ilmu kenal Rasul, ilmu kenal Islam. 3 benda tu kena belajar. Okey. Kemudian kita kena belajar antaranya lagi adalah ilmu Al-Quran. Kena belajar ilmu Al-Quran. Apa dia ilmu Al-Quran? Pertama kena belajar ilmu tajwid. Ilmu tajwid kena belajar. Kalau tak belajar ilmu tajwid, macam mana tuan-tuan nak baca Al-Quran dengan cara yang betul? Nak baca Fatihah dengan cara yang betul macam mana? Ini kena belajar ilmu tajwid. Tak dengar. Tak dengar Ustaz. Mikrofon mute. Suara Ustaz tak dengar. Ustaz mute mikrofon. Okey, boleh dengar lah. Okey. Malam ni dia punya gangguan kuat sikit. Samalah. Sebab dia pintu kemasukan tu dia marah sangat tu. Rahsia-rahsia dia. Malam ni tuan-tuan, saya nak fokuskan satu ya sebenarnya, pintu kemasukan utama je. Pintu gerbang dia. Pintu gerbang ni kalau tuan-tuan tak jaga, 16 yang lain tu tak ada apa. Jaga satu pintu ni sahaja tuan-tuan. Ada perempuan,
syaitan akan takut tuan-tuan dan puan. Sebab itu, syaitan kata apa? Aku lebih takut dengan seorang alim yang tidur daripada orang awam yang buat ibadat. Bayangkan. Orang alim yang kenal Allah, yang ma'rifatullah, yang kenal Allah, lebih ditakuti syaitan. Walaupun orang alim itu sedang tidur. Kita hari ini dalam masyarakat banyak fokus bab ibadat. Tidak fokus bab ilmu. Sebab itu kata Imam Asy-Syafi'i, kan, dia kata tafakkur sa'atin min khairi ibadatin sanatin. Berfikir sesaat lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Fikir sesaat. Sebab itu pertama sekali fokus kita umat Islam bagi melawan makhluk halus ini bukan dengan zikir sahaja, tetapi dengan memperbanyakkan ilmu pengetahuan. Kena tahu ilmu apa yang nak kena belajar. Dan tuan-tuan kena ingat, bila tuan-tuan dah mempelajari ilmu pengetahuan, ada tak masalah-masalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan? Akan ada. Sebab ilmu pengetahuan ni luas. Kadang-kadang akan berlaku ideologi dan pemikiran-pemikiran yang berada dekat luar sana. Jadi bagaimana kita nak jadikan ilmu pengetahuan itu sebagai filter untuk kita tapis? Maka kita perlukan ulama. Kita memerlukan orang alim untuk terang kepada kita apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis, apa yang disebut oleh para ulama. Kena ada guru-guru yang siqah. Sebab itu bila kita nak belajar ilmu agama, kena cari guru. Guru itu mesti mempunyai ilmu yang cukup luas. Kalau ilmunya tidak luas, maka pengikut akan menjadi masalah. Baik itu saya kata, dalam persoalan ilmu ni perlu berlapang dada. Kalau kita tidak berlapang dada, kita mengambil ilmu secara membabi buta, kemudian kita nak menegakkan benang yang basah, maka ia akan menjadi satu isu yang sangat besar di dalam masyarakat. Nah, itu adalah pintu-pintu kemasukan syaitan ke dalam tubuh badan kita. Okey. Jadi balik pada ilmu tadi ya, saya bagi tahu. Contoh ilmu yang kita kena ada antaranya ilmu kalam Allah, iaitu tafsir. Ilmu tafsir kena ada. Sekali sekala tuan-tuan belilah ilmu tafsir. Paling baik tuan-tuan beli, mula-mula beli kitab terjemahan dulu. Beli kitab terjemahan Al-Quran, baca makna dia satu-satu. Sekarang kita tengok diri kita balik, tuan-tuan dan puan-puan, Quran kita pegang tak? Ini satu. Quran kita pegang tak? Kita tengok tak makna Al-Quran? Kita faham tak apa sebut dalam Al-Quran yang disebut dengan tafsir? Kalau kita kata kita cinta pada Allah dan Rasul, tapi Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim, kita tak faham makna dia, kita tak buka kitab-kitab tafsir, maknanya kita tidak cinta, kita tidak cari. Jadi kita kena ada satu usaha ke arah bagaimana untuk melihat makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Maka saya nak menutup salah satu daripada pintu syaitan, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, peganglah Al-Quran. Peganglah Al-Quran, baca Al-Quran, tengok makna dia. Kalau dapat, tuan-tuan dapatkan Quran terjemahan. Sebab Quran terjemahan ini di mana kata-katanya lebih banyak daripada tulisan bahasa Arab. Maka bila tuan-tuan nak pegang Al-Quran itu dalam keadaan tidak ada wuduk, boleh. Sebab proses kita ni tuan-tuan, bila kita ambil wuduk, syaitan akan kacau kita. Menyebabkan kita akan buang angin. Akhirnya kita tak boleh baca Al-Quran. Sebab kita nak pegang Quran kena layam soal Quran. Kita nak pegang Quran kena dalam keadaan kita berwuduk. Jadi bagaimana cara dia? Guru saya ajak nak pegang mushaf yang mana tidak perlu ada air wuduk. Apa patut kita buat? Kita pegang pada pandangan ulama yang mengatakan sekiranya ayat bahasa Melayu itu lebih banyak daripada ayat Al-Quran, maka boleh kita pegang. Jadi beli Al-Quran terjemahan. Al-Quran terjemahan boleh baca makna dia. Jadi tujuan kita boleh pegang Al-Quran walaupun dalam keadaan kita tidak berwuduk. Itu kita kena buat dulu. Itu yang saya katakan tadi bahawa proses ni kena buat. Kalau kita tak buat, maknanya kita makin jauh dengan Al-Quran. Tengok balik Al-Quran satu persatu ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita. Cuma saya nak sebut dekat sini, dalam masyarakat kita ni, selalunya kalau bab baca Quran mereka tak mau baca. Tapi kalau bab-bab amalan-amalan yang lain mereka akan buat.
Semua amalan mereka buat, tapi Quran mereka tak baca. Sebab itu masa saya jumpa Pak Sumit, saya tanya dia amalan yang dia buat. Pak Sumit ni salah seorang wali Allah di Kuala Nerang, dia masih ada lagi. Boleh ziarah dia. Dia kata zikir yang terbaik sebenarnya adalah Al-Quran. Itu adalah zikir yang paling powerful. Kalau kita ni duk ambil amalan-amalan, wirid-wirid kan, tapi kita tidak fokus pada Quran. Al-Quran tu akan menjadi peneman kita yang terbaik. Jadi kalau siapa yang sayang pada Allah dan Rasul, maka Quran itu sentiasa kena berada di tangan dia. Kena sentiasa pegang Al-Quran itu di tangan dia. Okey. Jadi saya bagi contoh tadi, pintu kemasukan jin yang pertama dalam tubuh badan kita itu adalah sifat kejahilan kita. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, apa patut kita buat? Yang patut kita buat adalah menutup pintu kejahilan kita dengan cara kita menuntut ilmu pengetahuan. Kena gariskan ilmu yang wajib kita belajar. Saya bagi tahu tadi, 3 yang asas ilmu tauhid. Kenal Allah, kenal Rasul, kenal Islam. 3 ilmu. Yang kedua, kena belajar adalah ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Apa dia ilmu berkaitan dengan Al-Quran? Kena belajar tafsir, kena belajar tajwid, kena belajar asbabun nuzul, sebab apa ayat-ayat itu turun. Banyak benda kena belajar. Selesai. Lepas tu kita kena belajar pula ilmu berkaitan dengan hadis. Saya sebut dah tadi, hadis ada 6. Bukhari, Muslim, Imam Nasa'i, Imam Abu Daud, tuan-tuan boleh cari sendiri. Yang ketiga, kena belajar berkaitan dengan sirah Nabi. Cari sirah Nabi. Antaranya kitab Syama'il yang menceritakan kesempurnaan Nabi kita Muhammad SAW. Cari kitab sirah Nur Yakin. Kena baca. Kalau tidak, kita tak kenal perjuangan baginda Nabi SAW. Ulama telah menggariskan ada 13 ilmu yang wajib kita pelajari. 13 ilmu bukan satu. Contoh boleh rujuk dalam kitab Saqafah Da'iyah yang ditulis oleh Sa'id Hawa rahimahumullah ta'ala, yang ditulis oleh Abdullah Nasir Alwan, yang ditulis juga oleh yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Ada 3 ulama yang menulis apakah saqafah, apakah ilmu yang wajib kita kena tahu sebagai umat Islam. Nampak tak pintu dia? Itu yang saya kata tadi, dalam pemikiran kita yang kita tak faham ni berkaitan dengan makhluk halus ni, kita hanya nampak cara untuk kita nak lawan dengan makhluk halus ini adalah dengan cara zikir. Zikir, tapi pintu kemasukan dia tu kita tak jaga. Jadi saya beritahu, pintu utama yang tuan-tuan kena jaga adalah ilmu. Maknanya kejahilan tu, pintu tu kena tutup dulu. Cara nak atasi dia macam mana? Belajar ilmu. Ingat, dalam mempelajari ilmu, dia ada adab dan akhlak. Sebab itu kadang-kadang bila orang tanya soalan dekat saya dah tahu dah orang ni dia tanya nak uji saya ke? Dia tanya ni untuk apa? Maknanya kalau orang tu dia nak uji saya, dia tidak ada adab. Dia tak ada akhlak dan tak ada apa-apa. Jadi maknanya ulama dah susun dah. Sebab itu dalam pengajian, tuan-tuan tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia ajar dah macam mana adab bertanya. Dalam satu kitab yang saya pernah belajar dengan Syekh Nuruddin, kitab Ta'alim wal Muta'alim. Adab seorang guru dengan murid. Macam mana kita nak dapat ilmu kalau kita tidak jaga adab. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jadi benda-benda macam tu kita kena jaga. Kalau tidak, pintu kemasukan syaitan masuk ke dalam tubuh badan kita ini dengan sifat ujub, riak dan sebagainya akan masuk dekat situ. Okey. Jadi pertama tuan-tuan, pintu gerbang dia adalah kejahilan. Cara nak lawan dia, pelajari ilmu pengetahuan. Pelajari ilmu ni ingat, kena belajar ilmu sampai mati. Okey tuan-tuan, kepada rakan-rakan Facebook, saya mohon maaf. Maknanya untuk Facebook ni sampai setakat ni dulu. InsyaAllah kita akan sambung besok insyaAllah. Jumpa lagi pada rakan-rakan Facebook. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita tengok pintu kemasukan jin dalam tubuh badan ni, Syekh Wahid, dia gariskan ada 17 pintu. Malam ni disebabkan keterbatasan masa ni, saya tak mau bincang banyak lah. Saya hanya nak bincang 2 ataupun 3 pintu sahaja. Pintu utama. Disebut dengan pintu gerbang. Pertama, kejahilan. Lepasi dulu pintu pertama sebelum masuk pintu kedua.
Pintu kedua dia apa? Pintu kedua dia adalah kemarahan. Sebab itu kalau kita baca dalam hadis, di mana seorang sahabat Nabi SAW datang jumpa Nabi, dia minta nasihat kepada Nabi. Ya Rasulullah, nasihatkan aku. Apa Nabi kata? La taghdab, jangan marah. Dia minta lagi nasihat. Nabi kata, la taghdab, jangan marah. Minta lagi. Nabi kata, la taghdab, jangan marah. Sebab apa Nabi pesan dengan jangan marah ni? Sebab marah adalah punca utama kemasukan jin ke dalam tubuh badan seseorang. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, kenapa dalam borang saya ni, borang scan ni, nanti dalam sisi praktikal tuan-tuan akan belajar borang scan. Borang scan ini saya bagi tahu, orang yang ada masalah gangguan, biasanya dia akan ganggu dekat sistem kepala, susah tidur malam. Atas ni Kemudian, bila kita tak boleh tidur malam, apa akan berlaku? Emosi kita tidak stabil. Bila emosi tidak stabil, dia ganggu fizikal kita. Dia ganggu jiwa kita. Daripada kepala ni, dia akan turun ke hati kita. Jiwa kita dipanggil jiwa kacau. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, orang yang ada gangguan, emosi dia tak stabil. Cepat nak marah, sensitiviti tinggi. Kemudian takut melampau, sedih melampau. Jadi benda-benda macam tu kita nak kena jaga. Sebab itu kalau orang datang pusat rawatan saya boleh tahu orang ada gangguan ni biasanya emosinya tak stabil. Tuan-tuan sendiri boleh tengok. Dalam rumah tuan-tuan ada perempuan, tuan-tuan tengok sendiri diri tuan-tuan ada perempuan. Macam mana dengan sifat kemarahan tuan-tuan? Kalau sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah, tuan-tuan kena cek badan tuan-tuan. Kod-kod ada gangguan. Ini pintu yang kedua. Pintu yang ketiga kemasukan jin ke dalam tubuh badan kita iaitu pintu berkaitan dengan cintakan dunia. Sebab itu Nabi dah ajak dalam hadis. Nabi ajak para sahabat cintakan syahid, cintakan akhirat. Tapi hari ini kita diajar cinta dunia. Takut mati. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini penyakit yang paling besar. Hubbud dunya. Apa makna hubbud dunya? Hubbud dunya maknanya cinta dunia. Wa karahiyatul maut, dan takut mati. Jadi kita tengok balik diri kita sekarang ni. Dalam kita perjalanan kehidupan kita ni, kita cinta dunia kan kita cinta akhirat? Tanya balik diri kita. Dalam setiap kehidupan harian kita ni, kita fokus untuk hidup di akhirat kah ataupun kita fokus untuk hidup dekat dunia? Kalau kita fokus untuk hidup di akhirat, maknanya Allah uji apa pun dengan kita, kita akan redha. Sebab itu tingkatan redha ini ulama kata lebih hebat daripada sabar. Ini dalam ni pun ada bab sabar. Dalam ni pun ada bab sabar. Nanti kita tengok sikit bab sabar. Kita tengok sikit bab sabar. Bab sabar. Yang ketiga cinta dunia. Yang keempat angan-angan. Okey, kenapa saya nak sentuh bab sabar ni tuan-tuan? Sebab dalam bab sabar ini bila Allah uji dengan sakit, kita kena sabar. Allah uji dengan kekayaan, kena sabar. Allah uji dengan isteri, kena sabar. Allah uji dengan keluarga, dengan mak mertua ke, mak sendiri ke, kena sabar. Allah uji dengan pasangan hidup, kena sabar. Allah uji dengan pekerjaan, kena sabar. Allah uji dengan anak-anak, kena sabar. Allah uji apa pun dalam kehidupan kita, kesabaran memainkan peranan yang begitu penting. Cuma kesabaran ni bukan semua orang boleh dapat. Sebab itulah apa yang saya nak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa ulama-ulama kita, kenapa orang-orang alim, mereka berusaha untuk mendapatkan iman. Kenapa mereka berusaha sungguh-sungguh untuk dapatkan iman. Mereka baca Quran untuk tambah iman. Mereka buat ibadat untuk tambah iman. Mereka bukan buat ibadat untuk tambah pahala. Ini beza dengan kita. Kita buat ibadat sebab nak pahala. Mereka buat ibadat sebab iman.
Apa makna iman? Iman maknanya kepercayaan yang jazam pada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman sungguh-sungguh. Kenapa kamu buat amalan ini? Aku buat amalan ini kerana yang perintah aku adalah Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku buat amalan bukan sebab syurga. Aku buat amalan bukan sebab neraka. Ini makam yang tinggi ni. Lepas tu saya kata kalau tuan-tuan belajar nanti, tuan-tuan akan ada martabat-martabat dia. Jadi masa kita belajar, sebab itu bila orang tanya soalan dekat saya akan tengok tahap pemikiran dia. Tahap pemikiran dia tu siapa? Dia tu mengaji di mana? Kalau dia mengaji di Jordan, pemikiran dia ala Jordan. Kalau dia mengaji di Mekah, cara Mekah. Kalau dia mengaji di Madinah, cara Madinah. Kalau dia mengaji di Mesir, cara Mesir. Kalau dia mengaji di universiti, cara universiti. Kalau dia mengaji di pondok, cara pondok. Kalau dia mengaji tahfiz, cara tahfiz. Maknanya kita kena kenal pasti orang yang nak tanya dekat kita tu pendidikan agama dia apa. Nah, sebab itu bila tuan-tuan tanya soalan dekat saya boleh tahu tahap pendidikan tuan-tuan dan perempuan. Dan yang lebih penting daripada itu, bagaimana untuk memberi solution kepada masyarakat supaya masyarakat tidak berpecah belah. Saya ambil satu contoh. Okey, dalam negara kita ni, bila datang bulan Ramadan, orang sembahyang tarawih. Dalam negara kita ada dua kelompok. Ada kelompok pertama sembahyang 8 rakaat. Ada kelompok kedua sembahyang 20 rakaat. Jadi bergaduh, masjid surau bergaduh. Ada yang nak buat 8, ada yang nak buat 20. Jadi orang ulama yang cerdik, bila orang tanya dia, mana yang betul? 8 rakaat dengan 20 rakaat. Ulama jawab, sembahyang itu sunatkah wajib? Sembahyang tarawih itu. Sembahyang tarawih itu sunat. Maknanya nak buat 8 boleh. Nak buat 20 boleh. Tak mau buat pun boleh. Sebab definisinya sunnah. Yang wajib kamu jaga tu apa? Ukhuwah. Faham tak? Jadi inilah pintu kemasukan syaitan. Akhirnya yang sembahyang 8 tak tegur yang sembahyang 20. Yang sembahyang 20 tak tegur sembahyang 8. Akhirnya saling membid'ahkan di antara satu sama lain. Akhirnya siapa yang berjaya? Syaitan yang berjaya. Ini saya bawa contoh, contoh bagaimana syaitan ini menyesatkan. Maknanya syaitan menyesat ni bukan orang biasa. Alim-alim ulama pun dia sesatkan. Jadi bila kita nak pegang Islam, kena ifrat wa tafrid. Jangan pegang terlampau mutasyaddidin. Satu. Jangan terlampau syadid. Jangan terlampau longgar. Ambil Islam ini mengikut ilmu yang betul. Kemudian jangan agak melampau-lampau. Kadang-kadang ustaz-ustaz ni pun satu hal. Bila dia bercakap dalam satu-satu aspek, kadang-kadang pemikiran yang dia keluarkan itu, dia belajar, katakan dia baca satu kitab. Dia baca tu betul dia, tapi pemikiran itu namanya ideologi. Ideologi adalah pemikiran yang terhasil daripada i'tiqad yang dia belajar. I'tiqad ni tuan-tuan dan perempuan, kalau kita belajar, i'tiqad kalau dulu-dulu ada ahli sunnah wal jamaah, ada jabariyah, ada mu'tazilah, ada syiah dan sebagainya. Tapi zaman terbaru ni dia tak ada dah benda-benda macam tu, tak banyak dah. Tapi dia timbul satu lagi aliran pemikiran yang disebut apa? Yang disebut dengan idealism. Yang disebut dengan ideologi. Syekh Qutb dan Muhammad Qutb telah mengarang kitab Al-Islam wal Ilmani, Islam dan juga ideologi. Macam mana ideologi boleh menghakis pemikiran umat Islam? Kita boleh nampak, contoh saya ambil sekularisme. Orang yang memisahkan agama dengan kehidupan. Kalau bab urusan pemerintahan, dia kata serah kepada umarak. Alim ulama tak boleh perintah negara. Maknanya dia memisahkan. Sedangkan Islam ni adalah ad-din. Islam adalah cara hidup. Sampai dalam pemikiran kita, kalau Islam memerintah ni akan hancur. Disebabkan Islam tidak profesional. Itu adalah doktrin pemikiran yang ditanamkan oleh orang-orang barat yang mengatakan Islam suku, agama suku.
Yang katakan pentadbiran suku, agama suku. Ini adalah dakwah daripada Yahudi laknatullah. Jadi bila agama ni didatangkan, Islam huwa dinun syamilun. Islam ni adalah syumul. Kena melihat Islam ini merangkumi semua aspek dalam kehidupan. Ini yang diterjemahkan di dalam masyarakat, dan inilah yang diporak-perandakan dalam masyarakat. Akhirnya ulama-ulama bergaduh. Ulama bergaduh, tuan-tuan. Orang awam, saya nak tanya tuan-tuan. Kalau ulama bergaduh, orang awam, tuan-tuan cuba fikir. Bila berlaku sahaja kematian, yang ni buat tahlil, yang ni tak buat tahlil, akhirnya bergaduh. Yang ni baca doa qunut, yang ni tak baca doa qunut. Tuan-tuan bayangkan. Kenapa kita tidak boleh berlapang dada dalam isu furu'iyah? Jadi ini yang saya kata. Ibnu Qayyim dia karang satu kitab Talbiyas Iblis. Bagaimana iblis menyelusuri masuk ke dalam tubuh badan seseorang, melalui ilmu pengetahuan pun dia masuk. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu mempunyai wawasan yang luas untuk melihat benda ini dan kita timbang betul-betul. Ingat, pertama jangan terlampau ifrat, jangan terlampau tafrid. Kita pegang Islam ni sebab Nabi ajak pada kita, agama ni sederhana. Sederhana bukan maknanya longgar. Maknanya jangan syadid sangat. Maknanya dalam kita nak membawa Islam seperti mana yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, cerita benda yang benar kepada masyarakat, benda yang betul kepada masyarakat, dan yang paling penting adalah pendekatan kita nak bawa dalam masyarakat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dalam mati Allah, saya beritahu tadi, pintu utama kemasukan jin dalam tubuh badan kita adalah kejahilan. Kena jaga. Nak lawan dia dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, sifat kemarahan. Nak lawan sifat marah ini, lawannya adalah sabar. Sabar ini tuan-tuan dan puan-puan, dia ada proses. Proses dalam kesabaran disebut dengan mujahadatun nafs. Kena mujahadah diri. Cara nak mujahadah diri itu, kita kena ada jadual kehidupan kita. Sembahyangnya, zikirnya, kena ada jadual. Contoh jadual kita, baca Quran. Contoh jadual kita, baca zikir. Kita wajibkan lepas sembahyang, kita nak baca zikir 100 kali. Kena ada jadual. Kalau kita tak buat jadual kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan, dia akan menjadi satu masalah. Jadual-jadual itu kita namakan wirid. Apa pula wirid, Ustaz? InsyaAllah 30 hari bulan ni, 30 hari bulan ni saya akan bagi sanad Bismillah 40. Dalam tu saya akan terangkan apa itu zikir. Zikir ulama kata ada dua, zikir darajat dengan zikir hasanat. Apa itu zikir darajat? Apa itu zikir hasanat? Macam mana nak guna wirid dalam amalan? Macam mana nak guna amalan dalam wirid akan diterangkan. Jadi benda-benda yang macam itu saya akan buat dalam Bismillah 40 saya. Bismillah 40 tu insya-Allah kita akan buat dalam pada 30 hari bulan. 30 hari bulan ni saya bagi 3 sanad. Satu sanad bacaan. Siapa yang nak sediakan air penawar malam tu boleh. Saya sediakan Bismillah 40. Yang kedua saya sediakan amalan sanad bertulis. Siapa yang nak ambil sanad bertulis malam tu sediakan pen. Kemudian minta sediakan kertas A4 untuk tuan-tuan buat penulisan sanad bertulis. Sanad bertulis ni sangat bagus untuk terapi berkaitan dengan urat saraf kita, terutama mereka yang ada masalah kecil manis darah tinggi, yang ada masalah rawatan untuk penyakit lumpuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya akan bagi sanad praktikal perubatan iaitu mandian. Jadi tuan-tuan, 30 hari bulan tu di antara program yang saya buat untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan mengenali apa itu wirid, apa itu amalan. Itu pada 30 hari bulan Januari. Bulan Februari saya akan buat lagi satu program 26 hari bulan yang itu satu hari bermula jam 10 pagi sampai jam 5 petang. Tajuknya rawatan saka melalui terapi Quran sanad satu Quran. Yang itu program tu kita buat satu hari tuan-tuan, pukul 10 pagi sampai pukul 5 petang. Saya buat melalui dua kaedah, satu offline saya buat di Pendang. Saya ada dewan saya di Pendang, kalau orang yang duduk di sekitar ni dia boleh datang di Pendang. Kemudian kalau sekiranya dia tak dapat hadir di Pendang, dia boleh ikuti secara online. Yang itu bagus dia, kita bagi sanad satu Al-Quran. Dalam masa satu hari dia akan dapat satu sanad satu Al-Quran. Dengan sanad satu Al-Quran itulah dia akan terapi. Itu yang saya kata tu, kadang-kadang orang dia tidak faham.
apa itu sanad dan sebagainya sebab dia tidak mengikuti kaedah-kaedah pembelajaran daripada ulama-ulama kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Saya baca sepintas lalu 17 pintu kemasukan jin di dalam tubuh badan kita. Kita ada masa lagi 7 minit saja. Pertama, saya dah hurai dengan begitu panjang kejahilan. Yang keduanya adalah kemarahan. Yang ketiganya adalah cintakan dunia. Yang keempat adalah angan-angan. Yang kelima adalah tamak haloba. Yang keenam adalah bakhil. Yang ketujuh adalah takabur. Yang kelapan adalah gemar mendapat pujian. Kalau buat satu-satu benda ni, kita nak orang puji kita. Yang ni, kita tak payah tuding jari pada orang lah. Kita tengok diri kita sendiri. Kemudian yang ke-9, apa itu riak? Yang ke-10, apa itu ujub? Jadi kalau tuan-tuan perasan, 17 pintu kemasukan jin ini seperti mana yang disebut oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali itu semuanya berkaitan dengan hati. Jadi bila berkaitan dengan hati itu maknanya Nabi dah kata dah, hati itu ibarat raja. Maknanya raja itu kalau dia berkuasa, kalau kita boleh tundukkan raja, maka anggota-anggota akan tunduk. Apa anggota? Mata rakyat, hidung rakyat, telinga rakyat, semua anggota ni adalah rakyat. Yang berpusat di mana? Berpusat di hati. Jadi hati ni kita kena jaga. Jadi syaitan ni tuan-tuan, dia akan ganggu pada kita salah satunya melalui hati. Okay, saya nak ambil contoh lagi. Bagaimana syaitan nak ganggu hati orang yang melakukan ibadat pada Allah? Tuan-tuan pernah tengok tak? Ini kita masuk dalam bab perawatan sikit. Bagaimana syaitan dia ganggu orang-orang alim. Dia ganggu budak-budak hafal Quran. Salahuddin, tolong buat ayat kat bila? Tuan-tuan tahu tak? Saya ditakdirkan oleh Allah jumpa dengan tok-tok guru lah, orang-orang alim. Dan juga ditakdirkan oleh Allah jumpa dengan budak-budak penghafal Al-Quran. Tuan-tuan tahu tak macam mana syaitan ganggu orang alim dah hafal Quran? Dia bagi satu penyakit yang sangat luar biasa, iaitu penyakit was-was. Saya jumpa satu tok guru tuan-tuan, dia ni sangat alim. Makna alim tak alim tu, kalau siapa nak ambil tauliah mengajar tu, dialah penemu duga dia. Tapi Allah uji dia dengan satu sifat, iaitu was-was melampau. Kalau dia nak ambil wuduk ni tuan-tuan, katakan nak sembahyang zuhur ni, dia akan masuk jam 12 tengah hari, keluarnya pukul 4 petang. Kita bayangkan. Penyakit was-was. Sebab itulah kata para ulama, para ulama kata, kalau tuan-tuan nak tahu jin Islam yang sedang mengganggu seseorang itu, dia akan ganggu sifat was-was dia. Sama ada was-was wuduk ke, was-was solat ke. Dan satu lagi tips saya nak ajar tuan-tuan. Bila kita nak tahu gangguan ada dalam tubuh badan kita, salah satu tipsnya mudah saja. Tuan-tuan biasakan berwuduk. Pergi ambil wuduk. Dan tuan-tuan boleh rasa sendiri. Bila tuan-tuan berwuduk sahaja, mesti angin akan keluar daripada dubur tuan-tuan. Maknanya apa? Batal wuduk tuan-tuan. Ini juga satu tanda bahawa badan kita ini ada gangguan. Jadi kalau tuan-tuan ambil wuduk, batal. Ambil wuduk, batal. Maknanya apa? Maknanya dia dah bagi signal dalam badan tuan-tuan ada gangguan. Maknanya tubuh badan tuan-tuan dah rosak. Apa patut buat? Buatlah medical check up kerohanian tuan-tuan dan perempuan. Di mana nak buat? Buatlah kepada yang punya kepakaran. Cari orang yang boleh scan badan. Kemudian rawat diri. Jangan bila tuan-tuan ada gangguan, tuan-tuan ambil pendekatan nak tuan-tuan ambil pendekatan nak jaga. Itu tak betul. Kereta tuan-tuan dah rosak, jangan jaga, mesti baiki dulu. Itu konsep dia. Sebab tu saya selalu kata, siapa yang sakit, bila datang pusat rawatan saya, tanya saya ayat apa nak baca, saya jangan bagi ayat. Bukan saya tak mau bagi ayat. Saya kata tubuh badan kamu sedang rosak. Bila rosak, perbaiki dulu. Sampai benda tu dah boleh berjalan elok, tuan-tuan jalanlah sendiri. Macam ni juga tuan-tuan ikuti kursus perawat saya ini. Saya nak ajak tuan-tuan dan perempuan bahawasanya merawat makhluk halus ini tidak cukup sekadar zikir sahaja.
tetapi mesti kena ada ilmu pengetahuan berkaitan dengan benda halus. Lepas itu kalau tuan-tuan perasan, kenapa tuan-tuan belajar ruqyah dengan saya, tapi saya tak ajak terus ruqyah. Padahal kalau saya nak ajak ruqyah pada tuan-tuan ada apa-apa, saya ajak Fatihah, saya ajak ayatul kursi, saya ajak 3 qul, tuan-tuan dah boleh jampi dah. Bukan tak boleh jampi. Tetapi kenapa saya tidak ajar? Kerana tuan-tuan tidak ada perisai lagi. Minggu depan kita akan masuk tajuk kepada poin Syekh Wahid tulis buku ni. Buku ni Syekh Wahid tulis, malam ni dia nak cerita ada 17 pintu kemasukan jin dalam tubuh badan. Itu satu. Minggu depan kita akan belajar pula berkaitan dengan perisai. Maknanya apa benteng? Syekh Wahid cerita ada 36 benteng. Bukan zikir sahaja. Ada selingan pula. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada masa lagi 2 minit sebelum pukul 10. Jadi rumusan daripada tajuk kita pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya letakkan 3 dia punya pintu utama kemasukan syaitan dalam tubuh badan. Jaga pintu ni insya-Allah. Pertama, jaga kejahilan kita dengan proses pelajari ilmu pengetahuan yang saya gariskan tadi. Dan dalam mempelajari ilmu pengetahuan ini kena ada adab dan akhlak dia. Dan yang lebih penting itu carilah guru yang mursyid yang dapat membimbing kita di dunia sampai di akhirat untuk ma'rifatullah. Cari betul-betul, cari dengan mata hati ya. Cari dengan dalil Quran dan juga hadis. Cari guru-guru yang memang mursyid, memang alim betul-betul. Kemudian yang kedua, tutup pintu kemarahan syaitan. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, jangan mencintai dunia. Cintailah akhirat. Hubbud dunya wa karahiyatul maut ni kena tahu jauh-jauh, tuan-tuan dan puan. 3 benda ni dulu tuan-tuan terapi dalam diri tuan-tuan dan puan. Insya-Allah tuan-tuan sudah mempunyai salah satu daripada pagar, iaitu pagar untuk benda halus masuk ke dalam tubuh badan tuan-tuan dan puan. Jadi saya rasa itu sahaja perbincangan dalam minggu yang ketiga ini, perbahasan daripada buku Syekh Wahid Abdul Salam Bali, iaitu bab yang kelima. Okey, untuk seterusnya saya serahkan balik kepada kepada moderator kita dan juga kepada peserta untuk mereka bertanyakan kemusykilan-kemusykilan dalam bab-bab yang kita bincang ataupun di luar daripada perbincangan. Yang boleh saya jawab, yang tak boleh wallahu a'lam bisawab. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz di atas pencerahan yang diberi. Untuk makluman semua, saya ni ada gangguan sikit Ustaz. Dah 3 kali keluar masuk. Ada benda yang tak suka saya jadi moderator malam ni. Saya terpaksa 3 kali keluar masuk. Hebat betul, tak pernah terjadi Ustaz. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih. Selamat datang, ahlan wa sahlan, ya marhaban kepada grup Banati HQ Indonesia, Mahat Tafiz daripada Indonesia. Terima kasih datang. Wah, senyum-senyum semua di sana tu. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Seronok sahabat-sahabat di Indonesia sana. Okey Ustaz, saya tertarik tadi ada Ustaz ada mengatakan mengenai zikir la ilaha illallah 70,000 tu. Yang dimasukkan 70,000 tu proses dia macam mana Ustaz? Mengambil adakah satu jangka masa yang diberikan ataupun dia ikut proses satu persatu? Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih kepada Cik Amirul. Okey, Cik Amirul. Sebenarnya la ilaha illallah ini bacaan. Okey, sebelum saya pergi kepada bacaan, dulu saya pernah ada program saya pernah ada program iaitu talqin la ilaha illallah. Jadi guru saya ajak kita orang Islam ni, dia tanya saya bila kita Islam. Sebab Islam ni kan kena mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau kita orang Melayu ni, Islam kita adalah Islam baka. Mana beranak-beranak tu mak ayah Islam, kita pun dah Islam. Sebab itu cara kita nak mengislamkan anak-anak kita, bila mereka dah akil balik, kita panggil mereka duduk depan kita, kemudian kita suruh mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Maknanya mentajdid balik kita punya iman. Itu satu. Guru saya juga ajar, setiap kali kita nak sembahyang untuk memperbaharui iman kita pada Allah, iaitu dengan cara kita mengucap balik 2 kalimah syahadah. Bila kita nak meninggal, bila kita nak tidur malam, takut Allah SWT ambil nyawa kita, pun kita sebut kalimah asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ringkasnya adalah la ilaha illallah. Itu adalah simbolik. Jadi apa yang tuan-tuan perlu buat? Tuan-tuan perlu mendapatkan talqin daripada guru. Cari guru, minta dia ijazahkan talqin la ilaha illallah di hadapan tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah Cik Amirul dan peserta-peserta khusus, kalau Allah izinkan, akan datang saya akan buat zikir la ilaha illallah ini untuk kita talqinkan. Kemudian bila tuan-tuan dah dapat yang itu, baru kita akan proses untuk baca la ilaha illallah 70,000. Sebab bila kita baca la ilaha illallah 70,000, ingat hijab kita akan terbuka. Hijab ni tirai. Bila akan terbuka itu, kadang-kadang bila orang yang dekat pada Allah ini, dia boleh nampak benda yang tak wajar dia nampak. Atas platform dia sama ada ma'unah, pertolongan sekali kala Allah bagi dekat dia sebab dia orang yang soleh, ataupun benda-benda yang mencarikan adab berlaku kepada dia. Jadi sebab itu kita memerlukan guru yang mursyid. Kalau guru biasa, guru agama sahaja, dia tak mampu nak melihat mata rohani dia, mata basirah dia. Sebab itu kadang-kadang Cik Amirul, bila saya nak memberi zikir, katakan saya kata buat 70,000, saya agak risau nak bagi. Sebab bila proses orang tu buat, tanpa ada pemantauan daripada guru, akhirnya dia dapat melihat benda-benda, dia menganggap yang dia ni dah jadi wali Allah. Itu yang saya paling risau. Tapi tuan-tuan jangan risau. Dalam proses tuan-tuan belajar dengan saya ni, tidak akan terhenti sekadar ini. Saya akan menyusun kepada tuan-tuan dan perempuan amalan-amalan daripada basic. Saya akan listkan nanti apa amalan yang perlu tuan-tuan buat sebagai asas, sebagai tapak, sebagai foundation. Untuk apa? Untuk dia jadi trust yang kuat sebelum tuan-tuan masuk kepada la ilaha illallah. Bantu kalau Cik Amirul perasan, amalan saya yang 4 ni wajib. Istighfar, la ilaha illallah, selawat dengan bismillah. Yang kena buat lepas mayang 100 itu adalah asas. Sebelum dia masuk kepada 70,000. Jadi 70,000 tu pula, adakah dia kena buat sekaligus? Adakah dia boleh selang-selang? Okey, kalau ikut kepada kaedah yang benar, mereka yang disebut dengan suluk, mereka yang salik, mereka yang orang kata apa melalui jalan kesufian, mereka kena duduk kuarantin di pusat ataupun di tempat tarikat mereka, dekat situ akan dipantau tahap kerohanian mereka. Ibarat rohani mereka di kuarantin. Ibarat macam orang ada penyakit kecil manis lah Cik Amirul. Doktor tak bagi makan tu, tak bagi makan ni. Sebab nanti bila mereka duduk di tempat yang saya kata nak baca zikir tadi, mereka ada syarat-syarat dia. Contoh macam daging tak boleh makan. Ada juga orang tanya saya, pasal apa kadang-kadang setengah-setengah syekh tu dia tak bagi makan daging. Sedangkan daging tu Islam suruh makan, kenapa kita tak makan? Ada juga orang tanya saya macam tu. Saya jawab macam ni Cik Amirul. Saya kata, orang ada kecil manis, doktor tak bagi makan gula. Jadi bila doktor tak bagi makan gula pada orang yang kecil manis, adakah gula itu haram? Gula itu tidak haram. Tapi disebabkan kerana dia itu ada kecil manis. Begitulah juga dalam alam kerohanian. Alam kerohanian ini bila kita masuk, bila kita zikir, mereka tidak benarkan kita makan binatang-binatang berdarah. Kerana binatang berdarah ini dia ada kaitan dengan nafsu. Sebab binatang-binatang itu sifat kebinatangan dia. Itu bila kita buat pengkajian. Sebab itu saya kata tadi, kalau kita tak dapat mengimbangi di antara keperluan dan kehendak agama tadi, maka akan menjadi masalah. Dan satu lagi masalah, kalau kita tengok dekat sini Cik Amirul, bila orang terlampau nak pegang Islam, dia akan kata, oh saya nak pegang Islam, ada tak dalil daripada Quran, dalil daripada hadis. Sedangkan orang yang tanya tu pun, dia pun tak faham hadis tu apa. Dia tak faham hadis sahih tu apa, hadis dhaif tu apa, kenapa didhaifkan oleh para ulama, boleh tak beramal dengan hadis tu, dia pun tak tahu. Ini menjadi satu isu. Jadi maknanya satu-satu perkara tu, satu-satu hukum hakam, bila nak dikeluarkan, biar orang alim yang keluarkan. Sebab nak keluarkan hukum hakam daripada Quran dan hadis ni, jangan daripada ilmu Quran dan hadis saja. Kena tahu ijma', kena tahu qiyas. Maknanya kaedah-kaedah fiqh tu kena tahu. Sebab itu saya kata, bila orang tanya soalan, dekat situ kita dah nampak dah di mana gangguan-gangguan yang ada di dalam tubuh badan. Wallahu a'lam, Cik Amirul.
Okey, terima kasih Ustaz. Jadi sekiranya satu amalan tu seseorang tu nak melakukan kena dipantau oleh guru ya Ustaz ya. Ya, sebaiknya. Okey, bagaimana isu isim tu Ustaz? Tiba-tiba dia berzikir, tiba-tiba dia nak isim, dia terus jadi gila. Kita biasa dengar benda-benda tu berlaku. Ya, betul. Okey, isim ni maknanya salah satu nama. Isim ni maknanya amalan yang dia guna tu overdose. Selalunya berlaku dalam persilatan. Sebab dalam persilatan ni kadang-kadang orang dia nak beramal, guru akan bagi amalan. Sebab dalam silat ni yang paling hebat tikam tidak lut. Itu paling hebat. Kalau boleh bersilat macam mana pun, kalau tikam lut ni orang tak mau lah. Mesti maknanya orang nak kebal. Jadi dia terpaksa beramal satu-satu ilmu tu supaya dia dapat ilmu kebal. Jadi kadang-kadang bila orang beramal dia jadi overdose. Bila dia jadi overdose, dia akan jadi masalah sebab tahap kerohaniannya itu. Kadang-kadang dia boleh nampak benda yang dia tak nampak. Macam orang kata, kita tak berada dalam dunia kita. Itu yang menjadi masalah. Jadi maknanya isim itu salah satu gangguan daripada jin. Cuma isim itu diberi nama kepada mereka-mereka yang menuntut ilmu. Maknanya yang beramal lah. Yang beramal tanpa guru. Ini yang akan menjadi masalah. Sebab itu sangat bahaya bila kita beramal, terutamanya zikir-zikir yang banyak. Macam saya kata tadi lah, zikir amalan ni bila kita buat banyak, hijab kita akan terbuka. Dia ibarat tirai. Sebab apa tahu? Sebab roh kita ni bila dia masuk dalam badan kita, dia terperangkap di dalam badan kita. Cara kita nak balik pada Allah ni, satu cara dengan ilmu pengetahuan. Satu lagi cara dengan kita mujahadatun nafs. Lawan nafsu kita. Cara nak lawan nafsu salah satu daripada zikir. Bila kita zikir, hijab kita, tirai kita terangkat. Satu. Jadi kita akan mula nampak alam-alam ghaib, malakut, jabarut dan sebagainya. Sebab itu kadang-kadang ada orang kata kan, orang tu dia gila. Gila tu majnun, maknanya jin tu dah berada dekat otak dia. Sebab apa? Tersingkap pemikiran dia. Sebab tu orang gila ni dia tak berdosa. Sebab apa? Sebab jin tu dah bertapak dekat otak dia, maknanya dia dengan alam tadi tu dah masuk sama. Jadi isim ni sebenarnya adalah salah satu daripada gangguan yang boleh dirawat dengan kaedah perubatan Islam. Sebab itu saya kata, saya nak tekankan di sini ya. Bila tuan-tuan nak mengambil amalan, pastikan amalan itu bersanad. Sebab amalan dia ada tata cara bacaan. Jangan bila ustaz bagi amalan main ambil je. Tak betul. Sebab ianya ibarat pemakanan yang perlu ada sukatan rohani untuk makan. Tuan-tuan bayangkan, kita Cik Amirul, bila makan tak ada sukatan. 24 jam kita makan. Mesti jadi masalah walaupun makanan tu halal. Ustaz, saya nak baca Quran 24 jam, Ustaz, salah ke? Salah tu tidak. Tapi kena ke pada kehidupan kita? Allah bukan suruh kita 24 jam baca Al-Quran. Kita ada masa dengan isteri, ada masa dengan anak-anak, ada masa untuk kita bekerja. Itu yang dikatakan Islam dinun syamilun, yatanawwalu mazahiru hayatu jami'ah. Islam itu adalah peraturan hidup. Jadi kita tengok, nampak tak macam mana syaitan dia kacau kita. Jadi saya nak tekankan kat sini, bila nak buat amalan, pastikan ada guru, dan yang lebih penting daripada itu, tahu dulu tahap kerohanian tuan-tuan dan puan-puan agar amalan yang tuan-tuan buat itu ada kesan. Yang keduanya, dia tidak overdose. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz atas pencerahan yang diberikan. Saya mengalu-alukan soalan daripada peserta. Siapa yang nak bertanya, insya-Allah saya akan beri laluan. Sekarang ni saya nak minta ada satu soalan daripada Ustaz M. Nur Salam. Saya buka Ustaz M. Nur Salam untuk memberi soalan ataupun pertanyaan, dan juga Datuk Seri Ustaz Suhaimi mohon beri pencerahan. Terima kasih. Ustaz Nur Salam, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Assalamualaikum Ustaz Datuk Suhaimi yang saya kasih dan saya hormati. Adik. Nama saya Muhammad Nur Salam, berasal daripada Kuantan, Pahang. Jadi malam ni saya nak tanya soalan yang mungkin benda tu keliru bagi saya di atas kejahilan saya lah dalam ilmu berkenaan dengan jin. Ada yang kita dengar daripada buku Syekh Wahid juga ada yang beritahu jin, kalau kita contohnya seandainya kita lempar barang pada jin dalam keadaan kita tak tahu, mana tahu jin tu anak dia ataupun waris dia, boleh
mati. Adakah jin itu boleh mati dan dia boleh ganggu kita di atas faktor yang macam mana yang Allah Subhanahu Wa Taala firman dengan dalam surah Al-A'raf tu. Dalam surah Al-A'raf Allah Taala ada berfirman tentang iblis. Iblis minta apa? Minta tangguhan. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, berilah penangguhan, tempoh kepada aku pada hari kebangkitan. Lalu Allah Taala beritahu, qala innaka minal munzirin. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, kamu di kalangan orang yang diberi tempoh. Adakah ayat itu dikhususkan untuk iblis ataupun termasuk dengan kuncu-kuncunya diberi tempoh? Maksud tempoh tu adakah tempoh kematian? Adakah iblis mati ataupun tak? Tu maksud sajalah. Kekeliruan di situ, adakah iblis dan jin akan mati? Ada juga yang mati. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih ya kepada Ustaz Nur Salam di atas persoalan tadi. Bagus soalan itu sebab memang ada kalau kita baca dalam ni, dan Syekh Wahid pun ada selalu pesan. Dia kata jin ni bila dia nak ganggu kita, salah satu yang menjadi sebab, contoh dia ajar kepada kita bila kita nak mengangkat benda berat. Kata kita nak angkat benda berat, contoh kan, macam buku ni lah. Dia ajarkan kepada kita supaya membaca bismillah. Sebab bila kita angkat benda berat, tiba-tiba jatuh benda berat tu, kita tak tahu ada jin dekat situ. Bila ada jin dekat situ, jin itu cedera ataupun jin itu sakit, maka jin itu akan berhak untuk kenakan kita. Maknanya dia jadi marah dekat kita. Sedangkan kita tak tahu keberadaan jin dekat situ. Jadi kita nampak seolah-olah macam tidak adil lah, kita tak buat pun. Sebab tu di permulaan dulu saya dah bagi tahu dah. Hidup kita ni berjiran dengan makhluk yang kita tidak nampak. Kenapa Syekh Wahid Abdul Salam Bali dia ajak kepada kita kena kenal dunia jin, bukan masuk dalam alam jin. Kenal dunia jin maknanya kita tahu keberadaan jin di sekeliling kita. Sebab tu dalam Islam dia ajak kita nak pakai baju baca doa, tengok cermin baca doa, buat apa pun baca doa. Pendek kata paling tak ada pun bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan kenapa bismillah? Saya dah teranglah dulu. Sebab bismillah itu bila kita baca, kita ibarat kita ni duta Allah. Contohlah saya kata kita nak minum. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya dengan nama Allah aku minum. Walaupun kita tak sebut aku minum dengan nama Allah, kita kata baca bismillah aja. Maknanya sudah memberi makna minum dengan nama Allah. Kita nak baca buku, bismillah. Kita tak kata pun aku baca buku dengan nama Allah. Kita baca bismillah pun maknanya sudah memberi makna aku baca dengan nama Allah. Tetapi saya baca satu pandangan daripada Buya Syakur. Dia kata bismillah itu maknanya atas nama Allah. Bila sebut atas nama Allah itu maknanya Allah bersumpah bahawa siapa yang sebut atas nama Allah itu mereka adalah khalifah, mereka adalah pengganti Allah. Jadi bagaimana mungkin syaitan nak kacau kita? Bila kita minum kita sebut bismillah, bila kita angkat benda berat, tiba-tiba jatuh kena jin, jin takkan kacau kita. Disebabkan kerana apa? Islam dah bagi panduan. Macam mana tata cara kamu dengan makhluk halus. Sebab itu saya katakan tadi, kalau kita belajar syariat, kalau kita belajar berkaitan dengan tarikat dan sebagainya, sebenarnya benda tu Islam dah cerita dah. Cuma pengkajian ulama-ulama kita itu tidak mengkaji kaedah dan cara daripada segi perubatan. Saya ambil contoh. Sebelum daripada ini, saya juga ustaz. Bila saya buat pengkajian berkaitan dengan wuduk sebagai contoh, saya hanya nampak ambil wuduk untuk semayang. Okey, saya hanya nampak ambil wuduk itu untuk pegang Al-Quran. Tapi apa signifikannya? Kita ambil wuduk dengan kita buang angin, tiba-tiba nak basuh muka. Apa signifikannya? Nampak macam benda tu tak masuk di akal. Patutnya buang angin tu di punggung, basuhlah punggung, buat apa? Basuh muka. Tapi Imam Ghazali dah jawab, sebab nak basuh itu adalah rohani kamu. Roh kamu yang nak basuh. Maknanya kalau kita pegang wanita di hujung jari kita, kenapa kita nak kena basuh muka kita? Kenapa wuduk kita hilang? Disebabkan kerana yang kita sentuh itu adalah perasaan. Kita nak cuci roh kita. Jadi bila saya kaji benda-benda yang macam ni, baru saya nampak. Cuma saya kata kebanyakan ustaz-ustaz,
yang mana apabila mereka tidak melibatkan diri dalam bidang perubatan ni, mereka tidak nampak apa yang Nabi ajar itu untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Contoh lain, Nabi ajak sebelum kita nak tidur malam, Nabi kata baca doa, kemudian tiup dekat tapak tangan kita. Tapi kebanyakan ustaz-ustaz ajak kita, dia ajak tiup macam tu saja. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Fiqh Sirah Ramadan Buti, dia ajak kepada kita macam mana tiupan cara Nabi SAW. Tiup di antara selembut jarum. Seperti mana angin macam aircon tu keluar di antara air dan juga angin. Jadi kita buat praktikal masa kita nak jampi akan datang, macam mana tiupan kita. Yang itu tuan-tuan kena duduk di depan saya nak kena tengok mulut tuan-tuan masa tuan-tuan tiup macam mana. Cara nak ambil cawan, cara nak ambil air, cara nak tiup. Kalau botol tu tutup, macam mana cara nak transfer. Yang itu dia ada kaedah-kaedah. Jadi sebab tu saya kata, bila tuan-tuan pelajari nanti, habis bab ni, tuan-tuan masuk bab ketiga, tuan-tuan akan belajar ayat ruqyah. Ayat ruqyah maknanya ayat pertama kita akan belajar Fatihah. Dekat situ tuan-tuan akan diajar bagaimana cara untuk memasukkan Fatihah dalam air, macam mana untuk tuan-tuan memasukkan Fatihah dalam diri tuan-tuan, macam mana untuk tuan-tuan masukkan Fatihah dalam alat bantu, dalam ubat-ubatan, yang itu kita akan ajar. Dan yang lebih penting daripada itu, bagaimana tuan-tuan nak mengesan bacaan Fatihah itu mampu untuk melawan benda halus di dalam jin, di dalam tubuh badan seseorang yang ada jin. Itu semua memerlukan kepada praktikal. Cuma saya tertarik dengan soalan Ustaz tadi itu, maknanya sebab itu saya nak tekan kepada tuan-tuan dan puan-puan, amalan bismillah bersanad itu sangat luar biasa. Sebab tuan-tuan nak melakukan sesuatu perkara, paling tidak mulalah dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau tuan-tuan mendapat sanad, tuan-tuan gunakan bismillah saja pun. Jangan katakan syaitan nak masuk dalam badan tuan-tuan, syaitan nak sentuh pun tak boleh. Wallahualam. Alhamdulillah. Ustaz tadi ada berkait dengan soalan Ustaz Nur Salam tadi kan. Kalau macam Ustaz bagi contoh, kita angkat buku, kita letak benda berat, tiba-tiba kena jin Ustaz kan? Ya. Bagaimana kita yang hari-hari memandu Ustaz pergi kerja dan sebagainya Ustaz? Iyalah, sebab kita macam kita naik kenderaan kan. Dia ada doa naik kenderaan. Maknanya kalau kita buat apa pun Cik Amirul dan rakan-rakan dalam kursus dan peserta kursus, jawapan dia mudah saja. Jawapan dia, pagarkan diri itu dengan zikrullah, iaitu dengan bismillah lah. Gunakan bismillah itu untuk jadi pagar utama. Cuma bagaimana untuk menjadikan bismillah itu ubat, yang itu kena ambil melalui ijazah, kena ambil melalui guru. Itu yang saya buat pada 30 hari bulan tu. Cuma saya tak mau war-warkan sangat benda ni, bukan sebab apa Cik Amirul. Sebab saya tak mau ramai sangat. Sekarang ni dah ada dekat tangan saya hampir 50 orang. Jadi saya punya prinsip ni, saya suka bagi ilmu kualiti saya ni. Cik Amirul sendiri tahu. Siapa yang tahu saya, hanya orang yang tahu saja permata, dia yang ada permata yang akan kena permata. Ringkas dia macam tu lah. Betul tak? Okey, permata dengan batu-bata berbeza Ustaz. Okey, saya nak beri ruang laluan kepada sahabat kita Cik Adi Setiawan daripada Indonesia. Cik Adi Setiawan, boleh onkan balik you punya mikrofon dan tanya soalan Cik Adi. Adi Setiawan. Ya Pak. Teruskan. Ustaz ingin izin bertanya Ustaz. Boleh. Tadi yang dijelaskan itu tempat masuknya jin ke tubuh manusia. Jadi kesimpulannya adalah lemahnya hati atau jiwa menjadi sebab musuh Allah yang satu ini dia masuk ke tubuh manusia. Pertanyaannya Ustaz, apakah lemahnya jasad juga menjadi sebab setan masuk ke tubuh manusia Ustaz? Mungkin itu aja Ustaz. Jazakallah khair. Okey, terima kasih kepada Adi Setiawan. Okey. Kalau kita tengok daripada segi pengalaman saya, sebab itu dia ada satu jenis sihir namanya sihir marid ataupun marat. Sihir marid ataupun sihir marat ini iaitu salah satu sihir yang boleh terjadi disebabkan terkena pada anggota fizikal kita. Maknanya bila fizikal kita lemah, benda halus tu dia akan tumpang karakter fizikal kita lemah. Jadi sebab itu kalau kita perasan dalam Islam, dalam soal pemakanan,
dia tidak benarkan kita makan benda-benda yang haram. Saya ambil satu contoh. Ada satu pemain tenis dunia, dia ni orang dia kecil. Tapi dia punya smash tenis dia itu, bila dia sekali pukulan, boleh melebihi 10 kali ganda orang biasa. Bila dikaji kehidupan dia, dia ni jenis orang yang suka makan darah ular. Bila orang yang suka makan makanan eksotik ni, terutama macam ular, dia memberi kekuatan pada tenaga batin dia. Termasuk alat sulit dia lah, memberi kekuatan pada darah dia. Itu adalah merupakan bukti dan kaitan bahawasanya benda yang melibatkan pemakanan juga dia main peranan. Benda halus tu untuk masuk dan merosakkan fizikal dia. Tapi benda itu dia ada proses. Sebab itu saya ambil contoh lain. Nanti tuan-tuan, bila masuk bulan kedua, kita akan belajar bab sihir. Salah satu sihir luar biasa yang akan kita belajar adalah sihir marat ataupun sihir marit, sihir penyakit. Dan sihir penyakit ni dia akan cerita berkaitan dengan penyakit fizikal. Macam kecil manis, darah tinggi, jantung yang ada kaitan dengan gangguan dan boleh dirawat dengan ayat-ayat ruqyah. Cuma bila kita nak rawat penyakit-penyakit yang macam ini, kena pastikan dulu bahawa penyakit fizikal itu ada kaitan dengan gangguan. Macam mana kita nak tahu penyakit itu ada kaitan dengan gangguan? Kalau di pusat rawatan saya namakan scan. Macam kita dah buat lah Cik Amirul, scan. Maknanya kita nak kena kenal pasti dulu gangguan dalam badan seseorang itu ada ataupun tidak. Kesimpulan dia, ada tak pemakanan fizikal itu boleh menjadi asbab kepada gangguan itu masuk ke dalam tubuh badan kita? Jawapannya ya. Bukti dia lagi apa? Bukti dia lagi contoh pemakanan. Kalau pemakanan kita makan itu benda yang haram, maka benda yang haram itu dikategorikan jin, sebab dikategorikan syaitan, minta maaf. Benda yang haram dikategorikan syaitan. Makan tangan kiri dikategorikan syaitan sebab kita memasukkan makanan yang tidak baik melalui tangan kiri kan benda tak elok, benda yang kita basuh najis kita. Itu juga sebab itu saya bagi tahu dulu lagi pada bab yang pertama, kena faham dulu syaitan tu apa. Syaitan adalah sifat yang boleh berlaku pada manusia, syaitan adalah sifat yang boleh berlaku kepada jin, syaitan adalah sifat yang boleh berlaku kepada benda. Maknanya benda tu tak kira lah. Kalau benda tu hujan, tiba-tiba turun dengan begitu banyak, hujan itu menyebabkan berlakunya banjir, maka hujan itu adalah merupakan syaitan. Sifat dia, sifat dia. Benda tak elok itu, sifatnya itu adalah syaitan. Maknanya benda yang melampaui. Wallahualam. Okey, terima kasih. Saya masih lagi mengalu-alukan sekiranya ada peserta yang nak bertanya secara live, secara terus dengan Datuk Sri. Okey, boleh beri note nanti. Dalam masa sama Ustaz, ada soalan daripada yang dikemukakan melalui borang Google. Soalan yang pertama, syaitan masuk ke tubuh manusia ada beberapa tempat untuk dimasukinya. Salah satunya manusia selamat dari tipu daya Allah, dan ada lagi satu sifat bagi orang beriman ialah husnuzon, yang ini bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertanyaannya, bolehkah dua sifat itu bertemu dan bersatu atau dua sifat itu bertentangan? Okey, sebab itu kalau kita melihat Syekh Wahid telah membahagi-bahagikan pintu-pintu dia. Benda itu dia berkait di antara satu sama lain. Sebab itu dalam proses penterapian, kita kena mengenal pasti dulu. Penyakit itu adakah penyakit syaitan? Penyakit itu adakah penyakit jin? Faktor kemasukan tu kena tengok dan kita kena mengatasi benda tu berkaitan dengan faktor yang masuk. Contoh kadang-kadang kita nak faham berkaitan dengan ujub. Ujub berbeza dengan riak. Tapi dua-dua sifat hati. Tapi karakter dia tu tak sama. Maknanya riak tu bila orang buat dalam keadaan dia menunjuk. Tapi ujub pula dia membanggakan diri dia. Dia rasa dia saja yang ni. Nampak macam benda tu sama, tetapi daripada segi sudut pendalaman itu, kalau nak kira riak dengan ujub, ujub tu dia lagi tinggi. Dia menyerang orang yang lagi tinggi. Sebab itu susunan tu dia buat. Kalau tuan-tuan nak benda tu detail, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia memang bukan sekadar meletakkan sifat, tapi dia meletakkan bagaimana cara untuk melawan syaitan dan juga nafsu tadi. Jadi kedua-dua benda tu, sebab tu kalau macam saya ni Cik Amirul, saya suka satu-satu benda itu kita letak dalam kotak dia. Contohlah, bila orang tanya saya satu-satu bab, saya akan tengok bab ni bab apa.
okey, bab ni bab fiqh, saya akan letak bab fiqh. Kalau bab ni bab tauhid, saya letak bab tauhid. Bab tauhid pula saya akan tengok pemikiran dia tu ke mana. Kaum tua kah? Kaum muda kah? Kalau di Indonesia Muhammadiyah kah? Ataupun kita sebut dengan satu lagi golongan. Jadi kita kena tengok dan imbangkan benda tadi. Jadi tujuan kita sebab kita nak tahu orang tu pemikiran dia apa. Contohlah saya kata, kalau dekat Malaysia ni kita tengok orang tu dia pakai sokok hitam, kita dah tahulah dia ni siapa. Dia tu pakai serban, kita tahu dah aliran dia belajar daripada mana. Serban tu pula dia pakai serban yang besar, kita tahu dah dia belajar daripada mana. Sebab apa? Sebab apa yang dia pakai menunjukkan pemikiran dia. Jadi bila pemikiran dia, kita meraihkan dia. Katalah Cik Amirul, kita semayang, kita pergi satu tempat, tiba-tiba dia tak buat kunut. Kita mazhab Syafi'i. Jadi bagaimana Islam mengajar kita cara untuk meraihkan? Kita tak jadi masalah macam kita pergi Mekah lah. Bagaimana Islam mengajar jalan keluar? Tapi kalau ada orang kata, Ustaz, saya ni mau tak mau pun saya nak baca doa kunut juga kan. Maknanya dia tidak faham antara ifrat dan tafrid. Sebab itu, kalau orang kata macam mana boleh berlaku perbezaan tadi? Kita tengoklah Imam Syafi'i pun ada qaul qadim, ada qaul jadid. Mazhab pun ada Syafi'i, Maliki, Hambali. Ada yang kata sentuh batal wuduk, ada yang kata sentuh tak batal wuduk, sedangkan sama-sama membaca ayat-ayat Al-Quran. Cuma persoalan dia bagaimana ayat Al-Quran itu difahami. Persoalan dia, kita belajar ni sampai tak macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umur 7 tahun dah hafal Quran, umur 10 tahun dah hafal hadis, umur 15 tahun dah jadi majlis fatwa, dah boleh buat keluar fatwa. Kita ni Quran pun tak baca. Tiba-tiba nak samakan kita. Jadi bila kita tak sampai tahap macam tu, kita follow je. Kita ikut saja para ulama. Cuma orang hari ni kadang-kadang dia menganggap yang dia lebih hebat daripada para ulama. Jadi itu yang jadi masalah. Dia tak kenal Imam Syafi'i itu siapa. Imam Syafi'i itu mujtahid mutlak. Bila kita sebut mujtahid mutlak tu tentang ada perempuan, dia tu sangat-sangat alim. Maknanya potensi untuk dia mengeluarkan fatwa itu nak salah tu kuranglah kalau nak dibandingkan dengan kita. Wallahualam. Okay, Ustaz, alhamdulillah. Kita ni sekadar nak ambil nama je lah Ustaz. Nak Syafi'i sajalah. Itu sajalah. Kita tiada kemampuan kita untuk setanding dengan Imam Syafi'i. Okey Ustaz, soalan seterusnya, adakah orang dewasa ataupun kanak-kanak yang dapat melihat kelibat makhluk secara tiba-tiba di kategori pertolongan secara maunah? Pertolongan Ustaz. Okey, sebab itu kita nak kena tengok pertama sekali umur budak tadi. Kita pernah belajar juga Cik Amirul, dulu saya pernah ajak kan, kanak-kanak yang kecil lah, maknanya daripada dia lahir sampai umur dia 2 tahun, umur menyusu lah. Korin dia itu masih berada di dalam tubuh badan dia, dalam arti kata korin tu aktif. Sebab itu kadang-kadang budak-budak kecil dia gelak seorang-seorang, dia senyum sebab dia nampak benda tu. Cuma kadang-kadang kenapa dia menangis? Sebab kadang dia nampak hak muka tak elok. Sebab bila dia boleh nampak korin dia, automatik dia boleh nampak benda-benda tak elok. Jadi dia menjerit menangis tu sebab dia nampak benda tak elok dalam gelombang dia. Cerita dia, kalau dia boleh nampak itu tengok umur dia dulu. Satu lagi umur ketika mana orang nak meninggal dunia. Bila jin nak keluar daripada tubuh badan, maka korin pun akan jadi benda yang sama. Sebab itu masa saya buat pagar rumah, saya beritahu dah, akan terbatal pagar rumah dan pulih rumah apabila berlaku kematian dan kelahiran. Itu dia punya signifikan dia. Jadi maknanya dekat situ kita nak kena tengok pertama sekali orang yang nampak itu daripada segi umur dia, kemudian apa yang dia nampak. Contohlah, kalau dia nampak hanya di rumah kita, dia pergi rumah orang lain dia tak nampak, ataupun dia pergi rumah tu sahaja dia nampak, maka ada keberangkalian gangguan tu pada diri dia yang menjadi asbab kepada dia nampak. Cara nak buat dia, scan badan dia. Yang kedua, ada kemungkinan tempat yang dia pergi tu ada gangguan. Cara dia, scan tempat yang dia pergi. Selesailah. Tapi orang kita ni, dia ambil ayat penyejuk hati. Oh, dia ni hebat. Kalau orang tua-tua dulu kan, budak boleh nampak dia hebat. Pasal apa? Orang tua-tua dulu ni, dia lebih kepada ayat untuk menyedapkan hati. Sedangkan dia tak tahu benda itu menjadi asbab kepada ciri-ciri gangguan dah ada dalam badan. Contohlah saya kata Cik Amirul, bila kita menafsirkan hadis, bila kita mimpi tak elok. Bila mimpi tak elok, ada orang kata mimpi tak elok itu mainan syaitan. Kita dengar sekali lalu tu macam mainan syaitan, maknanya kita abaikan.
Tapi cuba kita dengar betul-betul. Kalau dalam hadis tu dia kata, mimpi yang tak elok itu sebenarnya syaitan sedang ganggu kamu. Apa reaksi dia? Maknanya, Allah dah bagi signal syaitan sedang ganggu kamu. Apa patut kamu buat? Dia ibarat signal kereta kamu rosak. Jadi kamu dah kena buat preparation untuk repair kereta. Itu signal. Tapi bagaimana proses untuk kita memahami benda tadi? Pemahaman bila kita translation hadis tu kita kena tengok. Sebab tu Cik Amirul, saya ambil dalam fakulti bahasa 4 tahun. Mempelajari uslub bahasa Arab ini untuk apa? Untuk tengok dan suluh bagaimana makna yang ada dalam Al-Quran itu supaya bila kita buat terjemahan tidak salah daripada sudut pendefinisian yang dimasukkan oleh Allah dan Rasul. Wallahu a'lam. Okey Ustaz. Baik, soalan seterusnya Ustaz, bolehkah kita yang ada gangguan merawat orang lain padahal dirinya ada gangguan, dan bolehkah gangguan itu beralih kepada orang yang dirawat? Okey, jawapan dia boleh. Sebab dia macam ni ya, ada orang kata kepada saya, macam mana kita nak rawat orang sedangkan kita pun juga sakit. Saya jawab mudah aja. Benda halus ni, dia ibarat seperti mana kita yang tidak makan buah nangka, kita tak makan buah nangka, kita terkena dia punya getah dia. Lebih baik kita makan. Kita tahu kalau kita belajar dalam sejarah, benda halus ni dia akan kacau kita sampai ke mana bila kita nak meninggal dunia pun, Allah buka hijab kita, syaitan tu akan datang menyerupai mak kita dan ayah kita minta keluar daripada agama Islam. Sampai tahap macam tu. Maknanya dia tidak akan biarkan kita. Jadi bagaimana mungkin kita menganggap bahawasanya kita akan selamat? Kita tidak akan selamat. Sebab syaitan tu telah bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Macam Ustaz Nur Salam bagi tahu tadi tu kan. Dia dah bersumpah sampai hari kiamat dan minta pada Allah pun. Jadi yang saya cerita ni bukan saya cerita, Allah cerita dalam Al-Quran. Kalau kita tak percaya tu, kita tanya baliklah iman kita. Jadi maknanya daripada segi sejarah dalam Al-Quran pun dah cerita jelas dah. Syaitan tu, kalau kita dah baca dalam Yasin tu Cik Amirul, innahu lakum adu mubin. Syaitan tu musuh kita yang nyata. Kan, mau tak mau pun dia pasti akan ganggu kita. Dia akan ganggu kita punya akidah kita. Jadi cara kita nak selamat apa? Duduk di atas rail dia. Apa di atas rail dia? Duduk atas syariat Allah. Jadi kena belajar syariat, kena belajar tasawuf, kena belajar apa tu tauhid, kena belajar. Jadi barulah kita akan selamat. 3 benda ni, ini adalah rail kehidupan kita. Yang mana 3 rail ini berpandukan Quran dan hadis. Yang mana yang kita tunggangi pada hari ini untuk kita selamat. Sebab Nabi kata taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Saya harap puteri-puteri daripada Bana THQ Indonesia dapat memahami penerangan, pencerahan yang telah diberikan oleh Datuk Seri Ustaz. Mengangguk semua terima kasih. Assalamualaikum. Yes ya. Minta maaf. Minta maaf Tuan Amiruddin. Ini Ustaz Nur Salam Saya kebetulan tadi Ustaz cakap berkenaan dengan akidah. Ustaz Datuk Semi yang iblis dan syaitan ni selalu mengganggu akidah kita kan. Lepas tu saya teringatlah, tiba-tiba teringat, saya tanya teruslah. Jenis saya nak tanya, saya tanya teruslah. Berkenaan orang yang dia sebagai perawat ataupun bukan, tapi dia mengaku dia berkawan dengan jin Islam. Jadi persoalan dia, Islam benarkah kita sebagai seorang perawat ataupun bukan sebagai seorang perawat berkawan dan meminta bantuan daripada jin Islam? Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Nur Salam. Terima kasih. Alhamdulillah. InsyaAllah Ustaz, teruskan. Berkaitan dengan berkawan, dia definisi berkawan tu dia ada banyak definisi. Pertama sekali, perbahasan para ulama, boleh ataupun tidak kita minta tolong dengan jin. Sebab dalam Quran kata wa annahu kana rijalun minal ins ya'uzuna, yang tak dibenarkan itu minta tolong. Tapi persoalan dia bagaimana pula dengan berkawan? Jadi berkawan ni adakah minta tolong? Itu timbul persoalan. Kalau kita berkawan dengan jin, apa kepentingan kita berkawan dengan jin? Sedangkan jiran sebelah rumah kita pun kita tak berkawan. Itu contohlah. Jadi maknanya definisi berkawan itu kita kena tengok. Tapi dalam hukum dia memang ada. Ada hukum yang mengatakan boleh ataupun tidak berlaku perkahwinan di antara jin dengan manusia. Maknanya perbahasan tu panjang. Jadi maknanya dekat sini kalau kita melihat, kalau minta tolong ya'uzuna birijalin,
Al-Quran dah sebut dah, fazaduhum rohaqa. Islam tidak benarkan. Sebab apa? Kalau kita lihat kepada rentetan makhluk halus tu, terutamanya jin itu sebenarnya sifatnya itu sangat berdendam dekat manusia. Jadi jangan kita minta tolong dengan jin, sebab jin ini walaupun kita nampak macam dia nak tolong kita, tapi pada hakikatnya fazaduhum rohaqa, kerana dia pasti akan menyesatkan kita. Jadi kalau nak baik dia, tak perlu berkawan dengan dia lah, berkawanlah dengan manusia. Kerana manusia ni bagi saya lagi ramai. Kalau kita dekat taman kita ni, berkawanlah dengan orang daripada kita berkawan dengan makhluk halus. Kerana apa? Impact yang sangat besar kalau kita berkawan dengan makhluk halus ni, nanti kita pasti akan menggunakan khidmat dia ketika mana kita dalam keadaan memerlukan. Ini yang menjadi masalah. Jadi berkawan ini sebagai contoh, para ulama kata, kalau jin itu, contohlah dia nak datang berkawan dengan kita, kalau tahap wali-wali Allah itu tidak menjadi masalah. Kerana mereka itu tidak dapat dipengaruhi. Tapi kalau kita orang awam, tidak dibenarkan, takut apa? Kelicikan benda halus nanti dia akan merosakkan kita. Wallahualam. Okey Ustaz, soalan seterusnya, Datuk Seri Ustaz, adakah digalakkan tidur sambil dimainkan ayat-ayat Quran daripada MP3? Adakah kesan positif ataupun negatif kepada pesakit? Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Okey, ini juga satu soalan yang menarik, sebab dia macam ni tau. Dia apabila kita dengar ayat Al-Quran semasa tidur, ada orang mengatakan ini adalah terapi yang baik. Bagi saya tidak. Sebab bila kita pasang ayat-ayat Al-Quran ataupun apa-apa sahaja, dia akan melibatkan gelombang kita terbuka. Sedangkan dalam Islam, jangan katakan nak pasang apa-apa. Dalam Islam ni, lampu yang kita nak tidur betul-betul kita kena tutup. Maknanya dari segi pencahayaan itu, sebab dia akan menghidupkan balik kita punya molekul-molekul kita. Bayangkan. Maknanya daripada segi suasana dalam bilik tu pun cahayanya. Lepas tu daripada segi suaranya, suasana environment tu pun kita kena jaga. Cuma orang duk menganggap, oh lebih baiklah kita pasang ayat Quran nak terapi, terutamanya orang sakit. Saya pernah Cik Amirul, ada seorang tu dia koma. Bila koma, dia orang pasang ayat Al-Quran 24 jam dekat dia dengan harapan supaya boleh halau jin. Saya kata dekat dia, metod itu tak betul. Saya kata, siapa yang bagi fatwa tu? Saya tanya dia, siapa yang bagi fatwa tu? Pergi tanya dekat ustaz. Ustaz yang bagi fatwa tu, ustaz tu pakar tak dalam bidang perubatan Islam? Kalau dia pakar dalam bidang perubatan Islam, dia buat kajian ataupun tidak? Jadi mana boleh statement yang dia keluar itu, dia kata boleh merawat. Dia bukannya doktor pakar dalam bidang perubatan. Jadi jangan main sesuka hati. Jadi saya nak ajar macam Nabi ajak kita, bila kita nak tidur, apa patut kita buat? Kan? Maknanya bila Nabi ajak kita, masa kita nak tidur, baca doa dan sebagainya, tutup semua gelombang-gelombang luar. Maknanya MP3 ke apa benda yang melibatkan ayat Quran kita tutup, dan akhiri pendengaran yang terakhir kita dengan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab apa? Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang sebut la ilaha illallah di akhir kalimah dia akan masuk syurga. Kita pegang itulah. Jadi maknanya kalau orang kata nak terapi 24 jam, saya tidak berapa setuju lah kalau tanya saya punya kepakaran. Sebab apa? Itu bukan merawat. Sebab rohani dia akan terbuka gelombang dia. Gelombang bila terbuka ni macam-macam channel boleh masuk Cik Amirul. Siapa nak jaga channel tadi? Sebab apa? Kena ingat kalau pasang ayat Al-Quran, channel jin Islam boleh masuk. Maknanya apa? Aikim boleh masuk Cik Amirul. Tapi kalau Aikim pun menari pickpop juga, K-pop juga, penatlah kita. Sebab orang nampak hanya saluran Aikim. Orang tak tengok apa yang dibicarakan. Wallahualam. Okey Ustaz. Okey Ustaz, ada pertanyaan ni. Bolehkah jin tu masuk ke dalam anggota tubuh badan kita? Contohnya masuk melalui kaki walaupun kita dah pakai stokin ataupun kasut. Mestilah boleh, sebab kalau kita belajar apa yang disebut oleh para ulama, jin ini dia berjirim. Dia sangat halus. Bila sangat halus ni, dalam liang-liang rumah kita pun dia boleh masuk. Jadi kalau kaki tu lagilah dia boleh masuk. Maknanya kalau kita tengok badan kita ini, penyerapan tanah dalam melalui badan-badan kita ini, dia ada liang-liang rumah.
yang benda halus tu dia boleh masuk. Sebab itu kita kaitkan dengan bila mandian ni, yang rumah kita terbuka, kita kena gosok bila kita mandi. Bagi dia tertutup balik kita punya liang-liang rumah kita. Jadi benda halus tu dia boleh masuk. Bukan kata seekor, 2 ekor, berjuta dia boleh masuk dalam tubuh badan kita. Allahuakbar. Okey Ustaz, soalan seterusnya, bagaimana nak merawat orang yang hilang ingatan, perangainya dah macam budak-budak yang dimasukkan seorang yang berusia 58 tahun? Okey, pertama sekali kita kena kenal pasti dulu punca kemasukan. Maksud saya, punca kemasukan gangguan dalam badan tu kena kenal. Ada 2 punca utama. Satu punca melibatkan saka baka, dia mengalir melalui sistem darah. Kena cek balik datuk nenek dia ada tak penyakit macam tu. Kalau ada, maknanya penyakit keturunan. Lepas tu kena cek pula keturunan dia tu yang keberapa. Sebab nak batal kan, nak batal tu kena cek keturunan. Kerja dia banyak sikit lah. Yang kedua kena cek faktor luaran. Faktor luaran tu saya selalu bagi tahu benda yang melibatkan sihir itu faktor utama kena cek. Bila cek faktor luaran ni kena cek kerjaya dia, kena cek rumah tempat tidur dia, kena cek tapak rumah dia, kena cek warisan anak-anak dia, kena cek isteri dia. Banyaklah kena cek, Cik Amirul. Sebab apa tau? Sebab bila dia dah sampai dekat otak, dia climax. Full lah orang kata. Habis dah. Jadi, macam mana cara kita nak kenal pasti dulu? Pertama sekali saya kata kenal pasti dulu faktor gangguan. Tengok persen dalam badan dia berapa. Faktor gangguan dalaman dia berapa, faktor gangguan luaran dia berapa, baru kita boleh bagi solution apa patut buat. Sebab apa? Sebab bila dia sudah sampai peringkat tua, kita nak rawat dia, takut kondisi badan dia itu tak tahan dengan zikir yang kita nak masukkan. Akhirnya apa berlaku? Akhirnya akan berlakulah overdose. Bila berlaku overdose, dia akan jadi masalah. Sebab tubuh badan dia tak boleh tahan. Jin dalam tubuh badan dia tak mau keluar. Akhirnya berlakulah histeria. Berlakulah meronta-ronta dan sebagainya. Jadi kalau berlaku pada orang tua ni, dia jadi masalah. Jadi kalau tanya saya, kaedahnya itu kena mengenal pasti dulu faktor gangguan itu sampai ke tahap mana sebelum kita melakukan proses perawatan. Allahuakbar. Okay, Ustaz, kita ada masa 18 minit lagi dan lebih kurang ada kita ada 6 soalan ni Ustaz. Kita teruskan. Ustaz, kenapa pesakit sakit balik selepas buat rawatan, bila dia balik daripada pusat rawatan, badan jadi sakit-sakit? Adakah jin tu sakit atau jin tu datang balik? Muka akan jadi gatal-gatal, hati tiba-tiba gelisah tetapi tak tahu apa yang gelisah. Okey, pertama sekali, sebab itu kalau Cik Amirul perasan kan, kenapa sekarang saya tak buat kaedah pesakit datang pusat rawatan? Sebab dia akan vacuum benda-benda lain. Jadi bila dia bawa balik geng-geng dia sekali. Macam COVID lah contoh dia. Kan? Jadi sebab itu kita tak galakkan, terutama kalau nak bawa budak-budak. Sebab itu saya kata, cuba kita rasa diri kita sendiri masa kita pergi tengok orang mati. Ataupun kita pergi hospital. Kenapa bila kita balik saja daripada hospital, badan kita lemah-lemah. Badan kita seram sejuk. Sebab ada benda yang sedang ikut kita. Tapi kita tak perasan. Sebab kita tak nampak. Cuba kita nampak jembalang tu depan mata kita. Pakai pensan kita habis. Jadi maknanya, pertama sebab itu saya kata, kenapa untuk tahun 2022 ni, kenapa saya buat SOP rawatan? Pertama, saya nak suruh rawat badan. Yang kedua, nak suruh rawat rumah. Yang ketiga, saya bagi amalan bersanad untuk bentengkan diri dia. Kalau 3 amalan ni tak jalan, baru kita akan cek faktor kebocoran lain. Mungkin faktor kebocoran lain tempat kerja dia, ataupun orang yang dia berjumpa, ataupun tempat yang dia pergi, ataupun amalan-amalan yang dia ambil. Jadi proses tu sebenarnya proses mengenal pasti. Bayangkan, tuan-tuan datang pusat rawatan, tuan-tuan ambil ubat dengan saya. Tak lega seminggu, tuan-tuan pergi tempat orang lain. Maknanya tuan-tuan pergi ambil ubat lain. Lepas tu ustaz pula bagi amalan, tuan-tuan nak ambil, tuan-tuan baca. Tuan-tuan jumpa pula orang lain, tuan-tuan beli pula produk-produk yang telah dijampi. Tuan-tuan makan macam-macam. Tiba-tiba jadi masalah, tuan-tuan sendiri tak tahu kat mana. Sebab tu saya kata, kalau buat rawatan dengan saya, produk-produk lain hentikan. Kalau buat rawatan dengan saya, amalan-amalan apa pun jangan buat. Fokus untuk zikir baca Quran saja. Pasal apa? Sebab bila tuan-tuan baca ayat yang saya tak tahu tuan-tuan ambil daripada mana, ada sanad, tak ada sanad, tuan-tuan beli produk mana pun saya tak tahu, proses saya nak kenal pasti tu jadi masalah. Dia ibarat macam ni Cik Amirul. Kita pasang lampu kita short.
Saya nak kena cari satu-satu wayar mana yang putus tu, dia jadi masalah. Sebab tu bila orang datang kat saya cut terus. Maknanya saya tarik saluran baru je. Kalau contoh orang datang tahun lepas buat rawatan, bila dia datang balik, ya saya kata buat daripada awal. Sebab apa? Nak cari punca tu dia jadi banyak kerja. Tarik balik saluran, sebab saluran tu bila saya yang buat, saya akan dapat kenal pasti punca kebocoran tu di mana. Tapi kalau sekiranya saya tak dapat kenal pasti, saya nak cek punca kat mana? Sebab tu kalau macam sekarang Cik Amirul, kenapa saya buat kad temu janji? Sebab saya nak pantau dia guna ubat apa dia guna. Dia ambil ubat daripada mana. Jadi benda-benda macam tu kita nak kena ambil kira. Sebab kadang-kadang ada juga ejen kita Cik Amirul. Dia bagi produk saya, dia pandai-pandai pula jampi. Nampak? Jadi kadang-kadang pesakit pun pandai-pandai pula. Dah lah saya baca ayat Quran. Dia pula baca double atas tu. Dia kata, Ustaz, saya pun baca ayat Quran juga. Kalau dah baca ayat Quran, buat apa ambil ubat ke saya? Buat sendiri Ustaz senang. Buat sendiri. Jadi benda-benda yang macam tu yang kadang-kadang saya tengok dalam masyarakat terlepas pandang. Dia kata apa Cik Mirul? Ini pun ayat Al-Quran juga. Memang ayat Al-Quran. Tetapi ada tata cara bacaan dia. Macam kita pergi jumpa doktor lah. Bukan semua ubat dia boleh bagi makan. Kita pergi farmasi. Kita tak tahu ubat apa. Kita main ambil je. Agak-agak. Macam tu lah juga dengan ayat Al-Quran. Bukan semua ayat Al-Quran kita boleh ambil untuk jadi ubat. Dia ada orang yang pakar dalam bidang tu. Jadi bagi saya, jangan menganggap mudah. Kalau ubat-ubatan dekat farmasi pun kita tak boleh nak orang kata susun betul-betul kan. Apatah lagi ubat rohani kita. Yang kita tak tahu. Jin lagi lah kita tak tahu. Jadi jangan nampak benda tu mudah. Sebab orang nampak benda tu mudah lah Cik Amirul. Bila orang buat rawatan Islam, bila kita letak dengan harga 100, 200 orang anggap mahal. Padahal dia beli kereta, dia beli rumah, dia pergi cek penyakit-penyakit biasa tu, 2-3 ribu pun dia kata murah. Okey Ustaz. Okey Ustaz, saya nak lanjut sikit soalan tadi tu Ustaz. Mungkin berlaku tak Ustaz orang yang ada masalah gangguan kan, dia datang pusat rawatan, contohnya kat Batu Cave lah senang. Batu Cave tingkat 2. Dia ada masalah gangguan. Mungkin tak jin tu dia tunggu je kat ground floor tu, dia tak naik ke atas. Jadi bila pesakit dah dapat rawatan, turun balik, dia masuk balik ke dalam diri pesakit, lepas tu ikut balik naik kereta Ustaz. Tolong Ustaz. Ya, ada Cik Amirul. Sebab itu nanti semasa sesi praktikal, kalau ada peluang, bila ada pesakit nanti, saya akan ajar bagaimana untuk kita membaca ayat Ruqyah untuk menghadirkan jin, untuk kita berdialog. Sebab jin yang licik ni, kadang-kadang bila kita jampi, kalau dia tengok kita tak power, dia fight kita. Sebab bacaan kita tak betul kan, dia fight. Tapi kalau sekiranya dia tengok kita power, dia tak mau fight, dia keluar. Jadi bila dia keluar, kita tak dapat maklumat dekat dia. Sebab bila dia balik, pesakit tu bawa balik. Lepas tu dia datang minggu depan guna konsep yang sama. Jadi kita ada satu teknik macam mana nak panggil benda tu untuk masuk, nak perangkap sebab kita nak ambil maklumat. Daripada maklumat tu nanti kita nak tahu bahasa dia letak di mana dan sebagainya. Itu boleh. Dia ada teknik dia. Macam mana polis soal siasat pencuri untuk dapatkan maklumat. Bukan dia nak percaya kat pencuri 100%, tapi sebab dia nak ambil statement. Macam itulah dia ada kaedah dan cara. Kadang-kadang Cik Amirul, bila kita jampi pesakit, jin tu dia lari pergi ke kaki. Kita jampi kaki, dia naik kepala. Kita jampi kepala, dia pergi kanan. Lepas tu kita jampi kanan, dia lari ke kiri. Macam mana kita nak perangkap dia? Kanan, kiri, atas, bawah semua. Dia ada ayat dia. Jadi benda-benda tu semua kita buat dalam praktikal. Sebab tu saya kata, bila kita praktikal nanti, baru kita akan nampak keluasan ilmu ruqyah. Kalau kita tak praktikal, kita tak nampak. Cuma tuan-tuan beruntung ni sebab tuan-tuan akan sentiasa dipantau. Sebab nanti saya akan bagi borang dekat tuan-tuan, tuan-tuan kena jampi orang. Bila tuan-tuan jampi orang tu, maksud saya bukan tuan-tuan cari pesakit je. Tuan-tuan jampi ahli keluarga tuan-tuan, tuan-tuan jampi kawan-kawan. Yang penting tu, tuan-tuan nak kena buat praktikal. Tuan-tuan pomen kenderaan. Bila tuan-tuan dapat ayat ruqyah, tuan-tuan dah tahu dah spana apa. Tapi kalau tuan-tuan tak praktikal direct dekat kenderaan, tuan-tuan tak tahu guna. Nanti saya akan ajak. Walaupun tuan-tuan tak tahu semua, tapi at least tuan-tuan tahu spana ni apa, nak guna untuk apa. Emergency tuan-tuan boleh guna pakai spana tadi. Wallahualam. Okey Ustaz, ada masa 10 minit je Ustaz. Adakah orang yang tidur selepas subuh ataupun selepas asar boleh menjadi pintu kemasukan jin ke dalam diri seseorang? Okey, kalau kita tengok waktu tulu' Syam wa ghurubu Syam. Waktu naik matahari dengan tenggelam matahari. 2 tanduk syaitan disebut. Sebab itu kalau kita tengok
Ada yang mengatakan tidur pada waktu macam tu mewarisi gila. Kalau kita baca kan, siapa yang tidur lepas asar, siapa yang tidur lepas subuh mewarisi gila. Orang tak faham perubatan, dia tak tahu gila tu apa. Gila tu maknanya orang tu ada gangguan jin. Sebab gila tu maksudnya majnun, jin di otak dia. Jadi signal orang yang ada gangguan, dia biasanya akan tidur waktu tadi, huruf Syam dan juga tuluk Syam. Itu pendefinisian yang saya nampak. Jadi kita tahu dah orang ada gangguan, biasanya 2 waktu tersebut dia akan tidur. Kerana apa? Kerana badan dia sudah dihuni oleh makhluk tadi. Jadi itu adalah signal yang jelas untuk kita tahu. Jadi maknanya bila orang ada macam tu, apa patut buat? Yang patut buat adalah rawatan. Kita marah dia pun tak guna. Sebab kalau kita marah dia, ibarat kita marah orang sakit. Apa ni suruh dia tidur? Tak, itu signal dia sedang ada gangguan. Apa patut buat? Kalau anak berlaku sebagai contoh, kita duk cerita ke anak-anak, dia tak mau percaya. Dia tak mau percaya tak apa. Dalam rawatan kita ada sistem wakalah. Buatlah bagi pihak anak. Kita tengok suami kita macam tu, kita tengok isteri kita macam tu. Kita yang tahu ni apa patut buat. Kita tolonglah suami kita buat sistem wakalah. Jadi saya bagi satu solution pada masyarakat apa patut buat. Kalau sekiranya kita tak bagi solution, maknanya tak boleh rawat lah. Itu kita punya pendekatan dengan kaedah kita. Wallahualam. Okay, ada soalan ni saya rasa Ustaz dah jawab tadi semasa penerangan pada bahagian yang pertama tadi, iaitu kaedah yang betul untuk menutup kemasukan jin. Ustaz pun dah terangkan secara ringkas tadi. Dan saya harap boleh rojok kepada buku Syekh Wahid. Okey Ustaz, bagaimana cara untuk mengesan gangguan pada tubuh kanak-kanak yang masih kecil? Dia ada tanda-tanda dia lah. Kalau budak-budak ni biasanya kita akan tengok melalui tangisan dia. Okay, tangisan dia itu kalau kebiasaan ibu-ibu dia tahu. Tangisan anak menangis sebab gangguan dia tahu. Anak nak membuang dia tahu. Sakit perut dia tahu. Jadi daripada tangisan tu kita boleh tahu. Yang keduanya reaksi dekat badan. Maknanya reaksi dekat badan terutamanya kelopak mata lah. Bila dia menangis dalam keadaan mata tertutup, kita boleh tengok anak mata dia akan bergerak-gerak daripada dalam. Satu, yang ketiganya bila berlaku macam menangis dan sebagainya, kita boleh cek tubuh badan dia. Biasanya perutnya akan kembung. Cuma perut kembung ni orang duk kata benda tu biasa, padahal perut kembung tu ada kaitan dengan gangguan. Sebab sifat jin itu dia akan ganggu sistem yang melibatkan angin dalam tubuh badan kita. Contoh Cik Amirul, kita kalau orang biasa ni, kalau kita sendawa, kita tak makan, kita sendawa, maknanya angin tu dia naik ke atas tak elok. Angin yang elok ni dia turun ke bawah, cuma baunya tak elok. Ya, betul. Kan? Jadi maknanya dia dah bagi signal angin dalam tubuh badan kita tak cantik. Okey, angin tak cantik itu maknanya apa? Itu sifat syaitan lah. Maknanya sifat yang tidak baik duduk dalam badan kita. Maknanya ada benda lain yang sedang take over kita punya badan. Cuma dia tak sampailah tahap gangguan jin tadi tu, tapi pra tu dah ada. Jadi bila dia bagi signal tu kena jaga. Lagi satu, kalau benda yang melibatkan bayi ni, dia melibatkan sistem kulit dekat badan dia. Mana kena tengok badan-badan dia ada lebam atau tidak. Kalau badan dia ada lebam, boleh ambil minyak saya, sama ada DRQ6 ataupun DRQ1, letak dekat tempat lebam tu, nanti kita akan boleh nampak. Kadang-kadang ada macam gigitan gigi, kadang-kadang ada dalam bentuk warna. Kadang-kadang ada merah, ada hitam, ada hijau, dia semuanya melambangkan jin yang ada. Tuan-tuan kalau tengok benda tu, tuan-tuan tak payah pula menafsirkan. Hijau ni, hijau ni jin Islam. Tak perlu. Tuan-tuan tanya saya akan beritahu. Sebab kalau tuan-tuan yang buat kesimpulan, nanti mati tuan-tuan. Allah. Okey Ustaz, kita ada satu kaedah yang Ustaz selalu pesan, kita gunakan 1000 penawar Ustaz Untuk bahagian yang lebam tu kita roll 1000 penawar, nanti insya-Allah sebab saya dah buat praktikal tu 1000 penawar tu pada pesakit, bila dia roll aja dia nampak kesan ada macam gigitan, ada taring. 2 taring pada bahagian lebam tu. Okay, Ustaz, terima kasih. Cik Amirul tahu tak kenapa 1000 penawar itu dia punya fungsi sama DRQ dengan DRQ6? DRQ6. Sebab 1000 penawar tu adalah gabungan semua minyak yang pernah saya buat. Oh, okey. Minyak 1 sampai minyak 6, DRQ6 1 sampai 6 tu, kebanyakan semua minyak itu memang ada dalam 1000 penawar. 1000 penawar. Okey Ustaz, ni soalan dia berkait dengan soalan minggu lepas, kerasukan.
dia nak bertanya, sekiranya kerasukan tu berlaku dalam kuantiti yang ramai. Ni jin melompat dah Ustaz. Dia melompat dari satu seorang ke seorang ni. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tersebut? Terima kasih Ustaz. Okey, selalunya kalau macam saya kan, bila kita tahu benda tu berlaku, selalunya dekat sekolah lah. Pertama sekali kalau berlaku tu, kita kena jaga faktor fizikal dia dulu. Pastikan jangan ada benda yang mencederakan dia. Kemudian pastikan dia duduk tu kalau boleh seorang-seorang lah kepada yang berjangkit. Kemudian yang keduanya, jangan bagi benda-benda yang boleh menjadi asbab kepada dia vacuum. Macam mana dia vacuum? Pertama, kepada perempuan yang bukan aurat. Maknanya gambar-gambar yang bukan aurat tu pastikan duduk kat tepi. Lepas tu asingkan dengan wanita-wanita yang period. Lepas tu dalam Islam tu, dia tidak benarkan kita duduk dalam kelompok-kelompok lelaki dengan perempuan duduk sekali. Sebab dia ada magnet yang mana syaitan tu dia boleh cepat untuk meresap. Jadi yang tu kita kena buat dulu. Maknanya bila berlaku saja asingkan terus lelaki perempuan cepat-cepat. Kemudian yang mana yang tidak membuka aurat tu pastikan letak di satu tempat. Dan untuk pengetahuan semua, kenapa sesuatu tempat itu mudah terkena histeria? Kerana kawasan itu terlalu kotor. Jadi selalu je saya ajak kalau berlaku dekat sekolah-sekolah, pastikan tandas bilik air itu wajib dibersihkan. Satu. Yang kedua, kalau sekolah-sekolah yang selalu berlaku histeria, apa patut buat? Kena scan pelajar tu seorang-seorang. Selalunya Cik Amirul, saya selalu pesan sekolah yang ada histeria tu, maknanya mereka perlu scan di peringkat awal lagi. Kerana apa? Kerana kita tak mahu bila pelajar-pelajar yang jadi histeria tu bila dia berjangkit, dia akan jadi masalah. Kemudian bila dia berlaku dalam keadaan yang macam itu, cara kita nak mengatasi dia, kalau dia berjangkit tu dia jadi masalah. Kita kena putuskan dulu rangkaian dia. Cara nak putuskan rangkaian macam saya kata tadi lah, lelaki perempuan kena asingkan. Kemudian yang tidak buka aurat tu kena asingkan. Kemudian yang dah jadi tu kena asingkan letak pada satu tempat. Jadi yang tu kena buat dulu. Kemudian sejukkan badan mereka dengan cara kita bagi dia minum air ke, bagi dia simbah dengan air ke. Yang itu dulu kena jaga. Kemudian kalau sekiranya dia ugut benda-benda tajam, maknanya pisau ke apa benda, kita kena communicate dengan benda tadi, kena personal touch lah. Maknanya kita kena komunikasi betul-betul dengan dia. Dia ibarat macam ni lah Cik Amirul, dia ibarat kita berhadapan dengan orang gila. Maknanya kita kena betul-betul ni dengan dia. Tak boleh kita ajak dia berlawan ke apa, nanti jadi masalah. Wallahualam. Ustaz, seminit saja saya bagi pada Ustaz untuk menjawab 3 soalan yang saya dah gabungkan. Ini berkenaan yang mengurut Ustaz. Okey. Yang pertamanya, jika orang mengurut dan dia asyik sedawa, bermakna adakah dia ada gangguan? Okey. Soalan yang kedua, macam mana nak tahu orang mengurut tu ada bela jin? Okey. Soalan ketiga, saya pernah, ini pengalaman saya Ustaz, ada orang urut badan saya, tiba-tiba dia rasa lemah, lepas tu dia mengundur diri. Dia kata dia tak boleh urut. Adakah itu berkaitan dengan masalah jin yang ada pada tukang urut dan juga dia kontra charge positif negatif dengan ada pada badan saya ni Ustaz. Combine 3 soalan 1 minit Ustaz. Terima kasih. Okey, kalau dalam bab mengurut ni, kalau kita nak tahu benda tu orang urut tu dia pakai gangguan ataupun tak pakai gangguan, mudah je. Mana-mana yang ambil amalan bersanad saya, benda halus tu tak boleh menyentuh tuan-tuan dan puan-puan. Bila sentuh saja dia akan jadi positif negatif. Satu. Yang keduanya, apabila orang yang mengurut tadi tu, kalau dia pakai benda, dia tidak akan boleh mengurut. Dia akan jadi lemah badan dia akan jadi sakit, dan di antara tanda lain, bila dia mengurut saja dia sendiri akan keluarkan angin tadi. Sebab dia tak mau masuk benda tu dalam tubuh badan dia. Jadi kalau benda betul berlaku, apa patut kita buat? Pertama sekali, buat mandian dengan rawatan saya, sebab bila orang tu dah urut, benda dia tu dah mula mengalir dalam badan kita. Kemudian dengan kita mandi, ubat-ubatan saya itu akan membatalkan perubatan dia. Benda dia tak akan masuk ke dalam tubuh badan kita. Kemudian yang keduanya, elakkan kita mengurut dengan orang macam tu. Kalau dapat, masa kita nak mengurut tu, pastikan orang yang mengurut itu dengan skill, dengan kemahiran, bukan dia turun-menurun. Wallahualam. Alhamdulillah. Maknanya orang yang mengurut saya itu ada bela jin Ustaz ya? Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Okey, alhamdulillah selesai sudah pencerahan daripada buku Perisai Kebal fasa kelima, arah kemasukan jin, dan 2 jam saya rasa tak cukup pada malam ni, tapi alhamdulillah kita dapat bertemu dan insya-Allah kita akan jumpa balik pada waktu dan hari yang sama. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan dan kelemahan daripada diri saya sendiri kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Terima kasih kepada semua, alhamdulillah, yang telah menjayakan webinar pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.